Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Jadi sebelum kita mula kitab tu, saya rasa kita buat sekejap. Buat lama sangat cuti. Cuti yang begitu lama, masih 2 tahun. Daripada tahun lepas sampai tahun ni kan, kita berhenti dulu dekat Ramadan rasanya. Berhenti Ramadan, lepas tu haji, lepas tu tahun baru, sibuk dengan Ashura. Sekarang ni baru selesai masalah. Ni mari bulan depan ni, bulan Maulud pula ni. Kena cari qasidah dulu. Jadi alhamdulillah, isu qasidah ni nampaknya pihak JAKIM dah keluar satu surat lah, walaupun agak longgar, tapi adalah sikit panduan. Pihak kerajaan telah bincang tajuk. Kita break di muka surat 259. Betul tak? Naskah yang apa ni, yang ini, yang kuning ni, ada yang buat kita ni 259 bahagian kedua ya. Baik, siap dah. Lari sudah. Masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Kita telah masuk dalam kitab kita Mukhtasar Minhajul Qasidin, jalan mereka yang menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Ini telah masuk dalam bab yang ke-15. Bab yang ke-15, babun fil munkaratil ma'lufati fil adati. Kemungkaran yang biasa berlaku dalam adat tradisi, yang telah kita belajar itu. Kemungkaran di masjid, kemungkaran di pasar, kemungkaran di jalanan, di hammam, di bilik mandi, kemungkaran tetamu datang ke rumah, kemungkaran yang umum, banyak lagi lah. Jadi kalau kita nak senaraikan kemungkaran itu terlalu banyak. Jadi madilah contoh-contoh yang dibuat dalam kitab kita ini. Kemudian sambungan pelajaran kita pada kali ini iaitulah wafil inkari alal umara'i wassalatin. Bahagian yang kedua, menyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran terhadap pemerintah dan sultan-sultan ataupun raja-raja. Jadi pihak kitab ini, walaupun kitab ini disebut dengan nama kitab tasawuf, tapi ulama-ulama dulu belajar tasawuf untuk membetulkan hati. Bukan begitu betapa dalam gua tak tahu apa jadi dalam dunia ini. Aku mana tahu itu cerita dunia. Tak ada. Ulama-ulama besar ini bertindak membetulkan penyelewengan, membetulkan kesilapan yang berlaku kepada masyarakat dan juga kepada pemerintah dengan cara dan adab-adabnya yang sesuai dengan syarak. Al-faslul awal, terdahulu, yakni kita dah bincang tentang Al-faslul tsani fi amril umara. Kita telah nyatakan peringkat amar ma'ruf dan nahi mungkar. Tahap yang harus dilakukan terhadap pemerintah ialah 2 tahap. Jadi kita nak pergi tegur pemerintah, ada 2 peringkat. Yang pertama ialah menjelaskan perkara yang sebenarnya. Kita beri kepada dia apa yang patut kita berat, at-ta'rif wal wa'zi. At-ta'rif wal wa'zi. Tahap yang harus dilakukan terhadap pemerintah ialah 2 tahap. Yang pertama iaitulah menjelaskan perkara yang sebenar. Dia panggil ta'rif. Maknanya kita beritahu kepada dia, tuan, datuk, perkara yang kita buat ni tak kena, salah dari sudut syariat. Bagi nasihat dengan dia macam tu.
Yang kedua, wal wa'z, dan memberi peringatan dan nasihat. Jadi satu, nyatakan hukum perbuatan ini salah. Yang kedua, beri nasihat pada mereka supaya membetulkan keadaan yang sedemikian itu. Fa'amma takhshilul qawl, ini bahasa Arab kata, adapun kata-kata kesat, kita pergi jumpa orang besar, ya zalim, wahai si zalim. Hari ni wahai tagut. Ni tagut punya pemerintah. Apa lagi bahasa? Firaun. Ya, apa nak kata? Tidak harus dilakukan. Tak boleh kita kata sedemikian jika ia boleh mengundang musibah atau fitnah kepada orang lain, dan memang mengundang musibah. Sebab orang mana nak terima nasihat kalau kita pergi marah dengan dia, kan? Jumhur ulama, tahu dah istilah jumhur kan? Majority. Jumhur, majority. Kena belajarlah istilah-istilah fiqh ni, istilah syariah ni. Jumhur, ijma', jangan bertukar. Ada setengah orang ni baru belajar, dia balik nak cakap, hukum ini telah jima' ulama. Aduh, lagu mana jadi ni? Ijma' ulama tu makna lain. Rusak habis majlis. Jangan main istilah biasa macam kita juga. Kadang-kadang dia belajar bahasa Arab, dia baru cakap kita, lepas dia kata, ustaz, hantar pergi dulu. Kata hantar pergi dulu. Hantar gimana? Dia nak saya tu anak dia tukar anak dengan hantar. Jadi cerita tak apalah, yang penting dia ada keberanian belajar bahasa Arab, itu satu kebaikan lah. Tapi hati-hati lah kan, jangan bertukar anak dengan hantar. Boleh bertukar juga orang marah lah. Kalau bertukar yang lain boleh tahan dah. Kita bayar lah kata, siapa dia nak pergi ni? Dia kata hantar pergi dulu. Kata pergilah. Saya pun baca pasal dia ni bertukar dah anak dengan hantar ni. Jadi jangan bertukar. Ijma' lain, itu lain. Macam orang panggil apa ni? Jadi tak boleh. Jumhur ulama mengharuskannya jika fitnah tersebut hanya dibimbangi menimpa dirinya sahaja tanpa melibatkan orang ramai. Jadi isu ni, kalaulah orang nak pergi tegur ni, nasihat tak dengar, kemudian dia guna perkataan yang agak kasar sedikit, jadi majoriti ulama kata, kalaulah kata-kata itu menyebabkan dia seorang yang kena tindakan, tapi tidak menyebabkan rakyat yang lain, kalau dia berani, boleh. Pendapat saya, pendapat ini Ibn Qudamah rahimahullah ta'ala, wallazi arahu, pendapat aku dalam masalah inilah tetap tidak boleh melakukannya. Jadi saya juga memilih pandangan Ibn Qudamah ini, kerana mana ada orang dari sudut ilmu psikologi nak dengar nasihat kalau kita guna bahasa yang kasar. Allah Subhanahu Wa Taala ketika meminta supaya kita bertaubat, Tuhan guna perkataan apa? Qul ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hambaku yang bersalah, hamba-hambaku yang telah melampaui batasan. Dia tak kata hei manusia yang celaka, yang Allah guna perkataan ya ibadi, wahai hambaku. Kita kalau tadabbur Al-Quran, kita akan menangis dengan bahasa yang Allah guna kepada orang yang bersalah. Orang bersalah dia panggil hambaku, ya Rabbi. Kita kalau orang salah dengan kita, apa kita panggil? Nak panggil nama pun tak panggil dah. Dia tu. Gitu dah panggil dah. Allah ajar kepada kita ibadi, wahai hambaku. Jadi apa salah kalau orang bersalah kita, kita masih lagi menggunakan perkataan saudara, ya akhi, my brother. Sedap kan sebut tu dah. Dia pun nak dengar, brother, aku kutuk kau panggil brother dengan aku. Lembut hati kawan ni. Dah. Ini semua uslub akhlak yang diajar oleh Islam. Apa sebab Ibnu Qudamah memilih pandangan tidak benar? Ini kerana tujuan tindakannya itu adalah untuk mencegah kemungkaran. Tindakan yang boleh mendorong pemerintah bertindak membuat kemungkaran yang lain pula ke atas dirinya adalah lebih serius dari kemungkaran pertama yang ingin dicegah. Ini kerana pemerintah dikelilingi dengan kebesaran, dan apabila ada rakyat biasa yang menegur mereka dengan kata-kata wahai si zalim, wahai fasik, wahai Fir'aun, tentu mereka akan merasa begitu terhina dan tercabar, lalu tidak dapat menahan sabar. Bila tak dapat menahan sabar, jawabnya ada teman lah mari jemput kita, ambil dia tu, bagi 1 malam 2 malam dulu, kita tengok cara mana hebat dia ni. Kena duduk dengan nyamuk, dengan pijak-pijak dalam longkak tu, baru dia tahu. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala berkata,
Jangan kamu cuba menegur pemerintah jika kamu tidak mampu, kerana pedang mereka sentiasa terhunus. Allahu Akbar. Orang dulu pedang, orang sekarang ni akta yang banyak kan. Akta ni. Peristiwa ulama salaf yang menegur para pemerintah terdahulu adalah berlaku pada zaman para pemerintah masih menggeruni para ulama. Jadi kalau kita baca ni cerita-cerita yang kita akan dengar nanti, ada 13 cerita. Contoh dalam kitab kita ni, Imam Ahmad kata waktu tu waktu pemerintah walaupun dia agak zalim, agak fasik, tapi masih lagi menghormati ulama. Hari-hari ni lain macam. Jika mereka bersikap terbuka kepada ulama, tentu mereka akan sanggup mendengar teguran-teguran yang disampaikan. Aku, kata Ibnul Jauzi. Jadi aku di sini rujuk pada Ibnul Jauzi atau rujuk pada Ibnu Qudamah, yang merengkahkan kitab ini. Aku telah Ibnul Jauzi di sini. Aku yang kedua ni, Ibnul Jauzi telah menghimpunkan peristiwa-peristiwa teguran ulama salaf kepada pemerintah dalam kitabnya Al-Misbahul Mudhi. Tolong cari kitab ni, Al-Misbahul Mudhi. Al-Misbahul Mudhi fi Khilafatil Mubtadi, dicetak 2 juzuk di Iraq, ditahqiq oleh Najiyah Abdullah Ibrahim tahun 76. Mana kitab ni telah dicetak. Menarik ni. InsyaAllah kita cuba cari kitab ni, biar orang terjemahkan bagaimana akhlak ulama-ulama salaf dulu, tidak berdiam diri dalam perkara kemungkaran, tetapi menegur dalam adab yang dibenarkan oleh syarak. Menarik. Jadi kita hari ni kadang-kadang tak tahu mana satu. Berani sangat over tegur sampai tak kena cara pun salah. Diam tak menegur pun salah dari sudut syarak. Di sini saya ingin memetik daripadanya beberapa kisah yang dipilih. Jadi dalam kitab tu banyak lagi tu. Yang dipilih di sini berapa kisah ada? 13. Kita cuba baca secara ringkas lah. Kisah yang pertama, menarik ni kisah ni, memang menarik. Sebagai panduan dan juga bimbingan kepada kita. Seorang yang bernama Sa'id bin Amir. Tanda dia. Sa'id bin Amir ni siapa? Sa'id bin Amir Al-Jumahi. Adrakan Nabi SAW, dia pernah jumpa dengan Nabi SAW. Maknanya sahabat dia ni. Dan dia telah dilantik oleh Sayyidina Umar menjadi gubernur di Hims. Kalau bahasa sekarang ni Homs. Bahasa dalam berita kata Homs. Hims, bahasa Arab dia baca bagi bawah, bagi kasrah. Hims di Syria, yang tempat ramai orang dibunuh sekarang ni. Jadi Sa'id berkata kepada Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, aku menasihatimu dengan suatu nasihat yang merupakan himpunan pengajaran yang berguna dalam Islam. Tengok, Sa'id ni bagi nasihat kepada Sayyidina Umar, bukan nasihat kepada kita. Hebat. Takutlah kepada Allah dalam urusan yang berkait dengan manusia, dan jangan kamu takut pada manusia dalam melaksanakan perintah Allah. Sedap kata-kata dia. Kita kena takut pada Allah Ta'ala dalam urusan yang berkait dengan manusia, tapi jangan takut dengan manusia dalam urusan yang berkait dengan Allah. Mana kena tegas. Tidakkan kamu hendaklah selari dengan apa yang kamu ucapkan, kerana sebaik-baik perkataan ialah apabila ia dibenarkan atau dibuktikan dengan perbuatan. Jelas sekali, kita bercakap sedap tapi waktu nak buat tak jadi. Lakukanlah kepada orang Islam, sama ada yang dekat maupun yang jauh, dengan perkara-perkara yang kamu suka, kalau ia dilakukan kepada diri dan keluarga kamu sendiri. Allahu Akbar. Kita kena buat kepada orang, biar orang tu buat kita, kita suka benda tu. Harungilah segala kesukaran dalam menuju kebenaran di mana sahaja ia berada, dan janganlah kamu takut kepada celaan orang yang mencela. Mendengar kata-kata nasihat ini, Sayyidina Umar pun jawab balik, wahai Abu Sa'id, siapakah yang mampu berbuat demikian? Siapa dia orang boleh buat macam ni? Orang yang hebat macam kamu nak ni. Wa man yastati'u zalika ya Abu Sa'id? Qal, kata dia Abu Sa'id, orang yang diberi tanggungjawab sebagai pemimpin seperti kamu sekarang ni, orang ni mampu, dia kena buat. Jadi kata-kata lagu ni, kalau kita pergi jumpa pemimpin, dia marah ke tak marah ni? Tak marah dah, sebab nasihat yang baik. Alhamdulillah. Ini contoh ulama-ulama salafus salih
bila mereka bertemu dengan pembesar-pembesar. Yang kita bimbang hari ni, kalau kita jumpa dengan pembesar bukan nak nasihat, tumpang-tumpang juga. Kok adalah projek atau yang mana sesuai lah dengan ustaz ni tak? Aduh, kena hak ni so. Dia kata dia ni sama juga. Jumpa dengan aku bukan nak nasihat, mari tak projek pula. Yang kedua, contoh yang kedua, seorang yang bernama Qatadah radhiyallahu anhu rahimahullah, dia cerita Umar bin Khattab telah keluar dari masjid dengan ditemani oleh seorang yang bernama Jarud. Nama Jarud ni Bishr bin Amir Al-Abdi. Tiba-tiba muncul seorang perempuan di tengah jalan. Mari seorang makcik. Umar memberi salam kepadanya dan dia menjawabnya, ataupun dia beri salam, Umar menjawabnya. Jadi perawi tak pasti, yang penting ada salam ni. Wanita itu pun berkata, wahai Umar. Sedap ni, makcik ni ambil kesempatan tengok khalifah, tanya selalu. Dulu semasa kecilmu, kamu dikelari dengan nama Umair. Umair itu makna Umar kecil. Umair, siapa dia nak dapat anak ni, letak nama Umair. Umair makna Umar kecil. Kalau ayah dia nama Umar, anak dia nama Umair. Menarik kan? Yang sentiasa bergusti dan bergaduh dengan kanak-kanak lain di pasar Okas. Dia bangkit benda ni lah. Kita khalifah, kita suka balas ngau yang masa kecil. Kemudian masa berlalu dan kamu dikenali pula dengan Umar. Membesar dah Umar, masa tu Umar. Kemudian masa berlalu sehinggalah sekarang kamu digelar Amirul Mukminin. Oleh itu bertakwalah kepada Allah dalam perkara yang berkait dengan urusan rakyatmu. Nasihat, ketahuilah bahawa sesiapa yang takutkan mati, dia akan merasa bimbang jika tidak melaksanakan amanah. Jadi orang yang tak laksana amanah ni, orang tak ingat ke mati je. Sebab kalau ingat mati, mana kita berani buat maksiat kan? Umar pun menangis. Bila dengar nasihat Sayyidina Umar menangis, Jarud yang menjadi pengawal dia tadi marah. Hei perempuan, makcik, berani kamu berkata demikian kepada Amir Mukminin sehingga menangis? Makcik ni apa ni cakap lagu ni? Kalau kita kat macam tempat kita ni lapor protokol ni. Baik-baik tahu protokol ni. Saya pernah pergi majlis orang besar kali. Ustaz kena akak gini, akak susah tabik kan. Saya kata tangan saya akak takbir bertakat ni ya. Takkan akak sampai gini kan. Dia kata ada juga orang lagu ni. Jadi saya akan hormat sampai sekat ni, boleh. Takbir sekat ni, hormat sekat ni. Suruh akak ni. Kata kalau saya tak akak hari ni, agak-agaknya boleh masuk ke tidak? Mengadap. Dia kata boleh tapi tidak beradab. Kata tak apa, akak sikit, beradab juga lah tu. Protokol tu kadang-kadang lebih tu. Nak agak kita makan, pegang ni. Kata saya ke mana pun sudu mesti tangan kanan. Sebab saya nak makan dengan tangan kanan. Biar cerita ke dia. Kita protokol tadi teringat. Jadi dia marah. Dia kata kamu buat Umar macam ni. Umar kata apa? Biarkanlah dia. Kamu tak kenal ni makcik ni. Dia adalah Khawlah binti Hakim. Khawlah binti Hakim ni siapa dia? Yang mana kata-katanya dahulu telah didengari oleh Allah Azza wa Jalla dari sebalik langit-langitnya. Khawlah binti Hakim, laqad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha. Laqad sami'allah qawlan lati tujadiluka. Kan dalam Quran laqad sami'allah tu, Allah Ta'ala dengar suara perempuan yang berbantah tentang suami. Jadi Khawlah ni lah dia. Umar kata Allah dengar suara dia sampai turun wahyu, aku tak dengar. Hebat Sayyidina Umar. Umar sepatutnya lebih mendengar kata-katanya kerana Allah telah mendengarnya. Kisah yang ketiga, seorang syekh ni mana orang tua lah, syekh dari kabilah Al-Azdi bertemu dengan Muawiyah. Dia mari bertemu dengan Muawiyah. Muawiyah ni sahabat radhiyallahu anhu, tapi khalifah lah ni. Lalu dia berkata, wahai Muawiyah, bertakwalah kamu kepada Allah. Ketahuilah bahawa setiap hari yang berlalu dan setiap malam yang menjelma hanya akan menambahkan jauhnya dunia darimu dan mendekatkan akhirat kepada kamu. Apa maksud dia? Apa maksud kata-kata ni? Kita tak boleh baca saja, kena faham. Maksudnya dunia semakin jauh sebab mati dah dekat dengan kita. Setiap kali saat kita tu mati menghampiri kita.
Kamu tidak boleh melepaskan diri dari dijejaki oleh malaikat yang mengambil nyawa, malakul maut. Sesungguhnya panji ajalmu sudah terpacak, yang kamu tidak boleh melepasinya. Jadi kita punya sempadan ajal sudah ada. Alangkah cepatnya kamu sampai ke panji tersebut, dan alangkah hampirnya malaikat yang mengikutimu itu. Aku, dunia dan kamu, semuanya akan hilang binasa. Tempat yang sama-sama kita tujui ialah yang kekal abadi, iaitulah akhirat. Jika baik amalan maka baiklah balasannya, dan jika buruk amalan maka buruklah balasannya. Ini dua cerita Syekh ni bagi nasihat kepada Muawiyah. Cerita yang panjang, kisah yang keempat ni, cerita ni panjang sikit. Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik rahimahullah ta'ala telah masuk ke Madinah. Dia masuk di mana? Dia ni khalifah, mari Madinah, dan tinggal di sana selama 3 hari. Jadi bila khalifah mari, biasanya wujuhun nas, orang-orang besar Madinah akan datang salam dengan khalifah. Habis orang pakat mari, termasuklah ulama-ulama pergi bersalam. Kemudian Syekh ni khalifah tak nampak ada syekh yang besar tak mari. Beliau berkata, adakah terdapat lelaki yang sempat dengan generasi sahabat, generasi yang hidup di zaman sahabat Nabi, yang boleh menceritakan hadis-hadis baginda kepada kita? Jadi dia tak perhatilah, dia nak cari orang ulama yang tokoh, ulama tabi'in yang sempat hidup dengan sahabat. Dikatakan kepadanya ada seorang laki-laki yang dikenali sebagai Abu Hazim. Abu Hazim ni, tengok nombor 1 di bawah, nama dia Salamah bin Dinar. Salamah bin Dinar. Salamah orang Arab, laki. Kalau kita Salamah perempuan. Jadi ada beberapa nama yang bertukar, kita laki-laki perempuan. Tapi jangan marahlah, dah jadi adat orang Melayu ni kalau Salamah tu perempuan. Salamah bin Dinar ni tabi'iyun siqah, maknanya seorang ulama tabi'i yang siqah, dia punya ilmunya hebat. Alim Al-Madinah, meninggal pada tahun 140 Hijrah. Jadi hebat, orang yang memang hebat. Jadi orang kata ada khalifah nama dia Abu Hazim, Salamah bin Dinar. Lalu Sulaiman memerintahkan agar beliau dipanggil menghadapnya. Abu Hazim pun datang bertemu dengan Sulaiman. Sulaiman berkata kepadanya, wahai Abu Hazim, kenapa kamu bersikap dingin terhadapku? Kenapa awak ni Jafar, dia panggil Jafar ni, tak layan lah macam gitu. Abu Hazim menjawab, sikap dingin macam mana yang tuan nampak daripada saya? Sikap dingin apa? Saya bercakap pun tidak dengan tuan, berjumpa pun tak. Sulaiman berkata, semua pembesar Madinah datang menghadapku, sedangkan kamu tak mari. Kenal lah dia kan. Kalau kita orang tak senarai, kita marah lagi tak? Aku tokoh sini tak panggil. Abu Hazim berkata, bagaimana aku akan datang kepada tuan sedangkan kita berdua belum kenal pun sebelum ini, tak pernah bertaruh lagi, nak mari apa? Sulaiman pun berkata, bernalah syekh ini. Beliau berkata, wahai Abu Hazim, kenapa kami takutkan mati? Mari dia mula soalan sepok dia nya, limadza nakhaful maut, kenapa kita takut mati? Jawabnya, Abu Hazim jawab, kerana kamu terlalu memakmurkan, membina dunia, dan pada masa yang sama kamu musnahkan akhirat. Allahu Akbar. Maknanya kita duk bina empire atas dunia ni, tapi bekalan ke akhirat tak ada. Kamu takut berpindah dari kemakmuran kepada kemusnahan. Sulaiman berkata, benarlah wahai kamu, wahai Abu Hazim. Kata Sulaiman lagi, bagaimana keadaan manusia menghadap Allah di hari akhirat nanti? Abu Hazim menjawab, orang yang baik menghadap Allah seperti orang musafir yang kembali bertemu keluarganya dalam keadaan yang amat gembira. Kita nak balik rumah kita kan, travel lama ni, pergi haji pun nak balik tu macam-macam benda beli dah, seronok. Jadi orang yang beriman, ahabba liqa Allah, mereka akan suka nak bertemu Allah. Allahumma rzuqna husnul khatimah, amin. Manakala orang jahat pula seperti hamba yang lari, dibawa pulang menghadap tuannya dalam keadaan takut dan sedih. Sulaiman pun menangis seraya berkata, alangkah dahsyatnya wahai Abu Hazim,
siapalah kita di sisi Allah? Abu Hazim berkata, suluhlah dirimu dengan kitab Allah. Kita suruh suluh perjalanan hidup kita ni dengan Quran. Di sana kamu akan mengetahui apakah balasan kamu di sisi Allah. Sulaiman berkata lagi, wahai Abu Hazim, dalam kitab Allah, ayat manakah yang boleh memberikan aku pengetahuan ini? Ayat mana tu? Abu Hazim kata, ayat innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Orang-orang yang baik, yang taat dengan amal kebajikan, tetap berada dalam syurga yang penuh nikmat. Dan sesungguhnya orang yang bersalah bertempat dalam neraka yang menjulang-julang. Surah Al-Infitar ayat 13-14. Sulaiman bertanya lagi, di manakah terdapatnya rahmat Allah? Rahmat Allah Ta'ala duduk di mana? Dia jawab dengan Quran yang simple je, qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang memperbaiki amalannya. Siapa nak dekat dengan Tuhan, jadilah orang baik, orang muhsin. Al-A'raf 56. Sulaiman bertanya lagi, siapakah orang yang paling bijaksana? Katanya, mereka yang mendalami ilmu dan mengajarkannya kepada manusia. Beliau bertanya lagi, siapakah orang yang paling bodoh? Katanya, orang yang taat kepada kerakusan nafsu orang zalim. Kita ikut kerana orang zalim yang menyebabkan dia menjual akhirat dengan harta benda dunia. Nasallallahu salamah. Mana kita sanggup keluar kenyataan, keluar fatwa, sokongan kepada nak membenarkan kehendak-kehendak orang zalim, makin orang bodoh, kata di Abu Hazim. Dia bertanya lagi, wahai Abu Hazim, apakah doa yang paling makbul? Jawabnya, doa orang yang khusyuk dan tawadhu. Katanya lagi, apakah sedekah yang paling berkat? Katanya, sedekah dari orang yang mempunyai harta yang sedikit. Mana orang harta, kita ni kalau harta kita ada 5 juta, kalau kita sedekah 50,000, berapa peratus baru? Mana ahli matematik ni kira cepat. Berapa peratus? Tapi kalau kita harta kita ada 5,000, kita sedekah 1,000, berapa? 1/5 harta sudah hilang. Dia kata, orang yang paling sedekah, yang paling berkat, iaitulah orang yang hartanya sedikit, dia sedekah banyak. Mana peratus dia tinggi. Sulaiman bertanya lagi, wahai Abu Hazim, apa pandanganmu tentang keadaan kami sekarang? Ini masalah ni, soalan realiti dia panggil. Keadaan kita sekarang macam mana? Katanya, Tuan, bebaskan aku dari menjawab soalan ini. Tak payah tanyalah, sensitif ni masalah ni. Sulaiman berkata, tidak mengapa, hanya nasihat yang aku pinta darimu. Abu Hazim berkata, sesungguhnya terdapat di kalangan manusia, manusia itu maksud dianya di kalangan khalifah kerajaan Umayyah, maksud dia situ, yang telah merebut urusan ini dengan kekerasan tanpa berlaku syura antara umat Islam dan tidak dengan ijma' pendapat mereka. Berlaku kan rampasan kuasa tu. Mereka sanggup menumpahkan darah sama Islam demi untuk mencapai matlamat dunia mereka. Kemudian mereka meninggal dunia. Aku tidak mengetahui apa yang mereka kata dan apa yang dikatakan kepada mereka, yakni soal jawab dalam kubur. Sebahagian ahli majlis khalifah berkata, wahai Syekh, kamu telah bercakap biadab dengan khalifah, sebab kritik empire dia. Kalau zaman kita kat kritik dia punya kumpulan ni. Lantas Abu Hazim berkata, kamu semua adalah bohong. Tidakkah Allah Subhanahu Wa Taala telah mengikat perjanjian dengan para ulama agar mereka menerangkan kebenaran kepada manusia tanpa menyembunyikannya? Jadi Abu Hazim kata, aku tak peduli. Ini tugas ulama, bila diminta nasihat wajib memberi nasihat. Sulaiman pun berkata kepada Abu Hazim, dampinglah kami selalu agar kamu boleh mengambil manfaat dari kami. Tuan, marilah dekat kita boleh bagilah sikit sumbangan, dan kami boleh mengambil manfaat daripada ilmu Tuan. Abu Hazim berkata, aku berlindung dengan Allah daripada perkara tersebut. Sulaiman lalu bertanya, kenapa kamu berkata demikian? Abu Hazim menjawab, aku bimbang akan cenderung kepada dunia kamu walaupun sedikit, lalu aku ditimpa kesengsaraan berganda semasa hidup dan mati. Sulaiman berkata lagi, kalau begitu nasihatilah aku.
Abu Hazim berkata, takutlah kamu kepada Allah dari berlakunya keadaan di mana dia melihat kamu melakukan larangannya atau dia mendapati kamu tidak melakukan suruhannya. Ini kena tanda baik-baik. Nasihat ni menarik ni, untuk kita tak pergi tempat-tempat mungkar dan maksiat. Apa Abu Hazim kata? Ittaqillah an yaraka haitsu nahat. Takutlah kepada Allah Ta'ala daripada kamu pergi duduk di tempat yang Allah larang kita duduk situ. Au yafqiduka haitsu amaraka, ataupun Tuhan tak jumpa cari kita di tempat yang dia suruh kita pergi. Artinya Allah Ta'ala suruh kita pergi di mana? Masjid. Orang azan kita tak ada kat situ. Ini malu kita. Allah larang kita pergi ke mana? Tak, pasar tak ada larangan. Tempat maksiat. Pergi rok sana rok sini, jangan ada kat situ. Jadi pergi tempat-tempat maksiat lah cara umum. Tak sudah sebut nama orang lah, marah orang. Tapi marah pun, inilah kata Abu Hazim, Allah Ta'ala dah buat ikat perjanjian dengan orang-orang yang ada ilmu. Jadi menarik ni tajuk ini. Kita nak pergi tempat maksiat, kita tak pergi kan? Alhamdulillah. Tapi kalau kita naik kapal terbang penuh dengan botol Arab, macam mana? Ini problem pada kita. Beberapa peristiwa yang berlaku akhir mutakhir ini, tuan-tuan baca dalam surat Khabar, ada beberapa orang dah mengamuk atas kapal terbang. Sebab apa? Sebab mabuk Arab. Semalam saya jumpa dengan seorang kapten, dia bawa kapal terbang daripada India mari Kuala Lumpur, memang mengamuk atas kapal terbang sebab mabuk Arab. Saya kata, tak cukup lagi kau pengajaran ini wahai kerajaan Malaysia yang duduk di bawah Islam Hadari, Islam Wasati, untuk menghapuskan Arab di atas penerbangan kamu. Tak cukup lagi. Tuan-tuan nak kata, saya kata dah. Sokong tak sokong? Tak kuat tu. Alhamdulillah. Kita minta menuntut dengan kerajaan Malaysia supaya hapuskan kemungkaran ini, sebab kita ni kalau dalam kedai restoran yang ada Arab, kita tak makan di situ. Tapi kenapa kita dipaksa nak pergi umrah naik kapal terbang yang ada botol Arab, nak pergi travel perjalanan ada botol Arab? Kita berjalan di antara langit dengan bumi di bawah ihsan, belah kasihan Allah Azza wa Jalla. Itu nak kata apa ni? Ini mereka buat benda-benda yang tidak sepatutnya kepada umat Islam yang mereka juga orang Islam. Balik ke cerita kita. Wahai Sulaiman berkata lagi, wahai Abu Hazim, mohonlah kebaikan untuk kami. Lalu Abu Hazim berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, sekiranya Sulaiman merupakan walimu, maknanya orang yang baik, permudahkanlah dia ke arah kebaikan, dan jika tidak, heretlah dia ke arah kebaikan. Tengok doa dia. Kalau dia orang baik, uruskan, permudahkan urusan. Tapi kalau dia tak baik, tarik dia kepada kebaikan. Jangan guna bahasa sebalik. Kalau dia tak baik, mampuskanlah dia. Lah, ini bukan bahasa doa orang soleh. Macam ada setengah orang, saya tengok dalam rakaman, berdoa betul, ya Allah, sebut nama sekian ni orang ni, hancurkanlah mereka. Tak boleh. Sebab itulah kita kena doa biar minta orang tu beri. Saya ingatlah waktu saya duduk di pondok-pondok ni, biasalah kalau orang mari, orang mencuri contohnya, dia tegur kata curi lah, kita akan doa semaya ajak pergi pecah perut. Kata mana ada hudud pecah perut? Mencuri, potong tangan dia pecah perut dia. Kata ni doa salah kita. Tak apa, itu mungkin bentuk gurauan, tapi pada asasnya tak boleh kita doa pecah perut dengan orang. Kita doa minta Allah hidayahkan dia, hantar balik barang orang hilang, hantar bertaubat. Sulaiman berkata lagi, wahai ghulam, kata kepada hamba dia lah, pegawai dia, bawa kemari 100 dinar. Kemudian dia berkata, wahai Abu Hazim, ambillah wang ini. Abu Hazim berkata, aku tidak memerlukannya. Tak perlu. Pada harta ini, aku dan orang lain ada hak yang sama. Jadi kalau nak bagi, aku dengan tok guru lain pun ramai juga. Aku boleh menerimanya sekiranya kamu dapat membahagikan sama rata. Kalau nak bagi semua, bukan aku seorang. Sekiranya tidak, aku tidak memerlukannya. Sesungguhnya aku takut kamu berikan harta itu kerana kata-kataku kepadamu tadi. Sulaiman seolah-olah terpaku dengan kata-kata Abu Hazim. Az-Zuhri, seorang ulama juga yang ada dalam ayat itu, berkata, Abu Hazim telah berjiran denganku selama 30 tahun, tetapi aku tidak pernah bercakap dengannya walaupun sekali. Subhanallah. Dia kadang-kadang bukan atas dua ni lah, ustaz sama ustaz ni ada masalah ke tidak? Sampai hari ni pun ada masalah sikit-sikit.
Tengoklah, kalau nak tengok. Semalam ada orang duk post sana dekat Facebook. Dia kata, "Ustaz, kenapa Facebook ni cakap ni, Facebook ni cakap lain?" Kata macam Facebook saya tak ada kutuk orang, tak ada. Kalau nak kutuk, tengok yang tu. Kalau saya sebut, tuan-tuan tahu belaka. Kerja dia, kapi orang tu, sesak orang ni. Jadi 30 tahun aku berjiran dengan dia, tetapi aku tidak pernah bercakap dengan dia walaupun sekali. Abu Hazim berkata, sebabnya kamu telah melupai Allah, dan kerana itulah kamu tidak mengingatiku yang berjiran denganmu. Dia bagi sepatah. Az-Zuhri berkata, adakah kamu mengutukku? Mendengar perkataan ini, Sulaiman mencelah, wahai Zuhri, sebenarnya kamulah yang mengutuk diri kamu sendiri. Adakah kamu tahu bahawa seseorang jiran itu mempunyai hak terhadap jirannya yang lain? Jiran ni kalau orang tak mari, kita kena pergi ziarah dia. Abu Hazim berkata, dulu ketika Bani Israel berada di landasan yang benar, pemimpin mereka amat memerlukan para ulama, sedangkan ulama pula melarikan diri dengan agama mereka daripada pemerintah. Apabila situasi ini dilihat oleh golongan yang hina, mereka pun mempelajari ilmu agar menjadi ulama dengan tujuan untuk mendekatkan diri dengan pemerintah. Akhirnya mereka bersekongkol dalam perkara maksiat kerana tidak mencegahnya, lalu mereka semua gugur sebelum berjuang dan menjadi hina. Allahu Akbar. Jadi di saat ulama-ulama yang takut pada pemerintah lari, maka orang nampak pemerintah nak kepada ulama. Macam istilah kita hari ni, ahli-ahli agama ni kalau masuk dalam kumpulan kita, cepat mendapat tempat. Jadi kita pun pakat nak jadi ulama lah belaka, baru dapat jawatan. Sekiranya para ulama itu memelihara agama dan ilmu yang ada pada mereka, para pemimpin tetap akan gerung kepada mereka. Az-Zuhri berkata, seolah-olah kamu bermaksud menyindir dan sinis kepadaku. Abu Hazim berkata, itulah sebagaimana yang kamu dengar. Jadi aku tak kata kamu, kalau kamu terasalah nak macam mana. Itu nasihat namanya kan. Kisah yang kelima, diceritakan bahawa seorang Arab Badui, Arabian. Orang Badui ini biasanya kasar bahasa dia. Dia punya sikap dia kasar. Masuk menghadap Sulaiman bin Abdul Malik, khalifah lagi, dan dia berkata, wahai Amirul Mukminin, aku mahu bercakap dengan kamu mengenai suatu perkara. Oleh itu, hendaklah kamu terima dengan sabar walaupun kamu tidak menyukainya, kerana di sebaliknya ada kebaikan yang kamu sukai. Sulaiman berkata, katakanlah. Dia pun berkata, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya kamu dikelilingi oleh orang yang membeli duniamu dengan agama mereka dan mencari keredaanmu dengan kemurkaan Tuhan mereka. Allahu Akbar. Maknanya penasihat-penasihat dia ni orang-orang agama yang beri nasihat tak betul kepada pemerintah. Mereka lebih takut kepadamu dalam perkara yang berkait dengan hak Allah, tetapi mereka tidak takut kepada Allah dalam perkara yang berkait dengan urusan kamu. Terbalik tu. Mereka telah meruntuhkan akhirat dengan memakmurkan dunia. Sebenarnya mereka bermusuh dengan akhirat dan berdamai dengan dunia. Justru janganlah kamu memberikan kepercayaan kepada mereka dalam hal yang Allah telah berikannya sebagai amanah kepada kamu. Mereka sebenarnya sentiasa mensia-siakan amanah dan tidak pernah menunaikannya, serta sanggup membinasakan rakyat jelata demi kepentingan diri mereka. Kamulah yang akan bertanggungjawab di atas perbuatan mereka, sedangkan mereka tidak akan bertanggungjawab ke atas perbuatan kamu. Sudah bahasa orang baru ini. Jangan kamu memperelokkan dunia mereka dengan memusnahkan akhirat kamu. Sesungguhnya orang yang paling bodoh ialah orang yang menjual akhiratnya dengan harta dunia orang lain. Sulaiman berkata lagi, kamu telah menghunuskan lidahmu dan ia lebih tajam daripada mata pedangmu. Dan dia berkata, wahai Amirul Mukminin, demi untuk kepentinganmu dan bukannya untuk memudaratkanmu, saya nasihatnya untuk kepentingan pemerintahan. Sulaiman berkata, kamu ada apa permintaan untuk dirimu? Kalau gitu awak nak minta apa ni? Bagi nasihat. Dia berkata, sekiranya khusus untuk saya, maka tidak ada. Kalau nak minta saya tak ada kepentingan. Kita ni pendakwah bebas saja. Kemudian dia pun bangun dan lalu keluar. Setelah itu Sulaiman pun berkata, kepada Allah lah balasan pahalanya. Alangkah mulia keturunannya, tulus hatinya, petah lidahnya, baik niatnya dan warak dirinya. Demikianlah kemuliaan dan akal yang sepatutnya yang ada. Allahu Akbar. Jadi kita hari nak mulia, kalau kita nak nasihat betul-betul
bukan kerana ada kepentingan dan bukan ada perkara-perkara yang menghalang kita untuk menyampaikan kebenaran. Kisah yang keenam, diceritakan bahawa Sayyidina Umar bin Abdul Aziz berjumpa juga dengan Abu Hazim. Umar bin Aziz ini sangat masyhur. Tuan-tuan kena baca sejarah hidup dia. Al-Khalifatul Zahid, khalifah yang zahid, menerima jawatan gubernur di Mesir, kemudian di Madinah, kemudian menjadi khalifah. Berapa tahun dia jadi khalifah? 2 tahun lebih jadi khalifah. Tak ada orang nak terima zakat masa tu. Maknanya negara tu aman, orang jadi senang. Sampai mereka itu, Allahu Akbar, mati pada tahun 101 Hijrah. Umur dia 40 tahun. Ini sayanglah, orang-orang yang baik macam ni Allah Ta'ala beri dia sekejap, mati. Orang yang zalim-zalim ni, Masya Allah, tabarakallah, beratus-tahun dia hidup. Allah Ta'ala lah selamatkan kita, insyaAllah. Umar bin Abdul Aziz berkata kepada Abu Hazim, nasihatilah aku, ausini, bagi nasihat. Kata Abu Hazim, berbaringlah, kamu tidur, kemudian bayangkan bahawa mati berada di atas kepalamu. Nanti mu tidur, khayal mati atas kepala. Ketika itu bayangkan segala perkara yang kamu mahu ia berada bersamamu di saat itu. Apa yang kita nak kalau mati mari, maka lakukanlah ia sekarang. Begitu juga bayangkan apa saja yang kamu benci dan tidak suka ia berada bersamamu ketika itu, maka tinggalkanlah ia sekarang. Boleh tak kita buat motivasi di malam ni? Boleh? Malam ni kat nak tidur kita mikir, aku ni malaikat maut dekat kepala. Ketika itu apa yang kita nak? Kita nak apa? Tentulah nak amalan, nak ibadat, nak apa ni, perdamaian, nak. Yang kita tak nak maksiat. Jadi kata Abu Hazim, kamu buatlah sekarang apa yang kamu nak, dia berada ketika kamu nak mati. Allahu Akbar. Dia punya tajam apa ni? Kata-kata dia. Kisah yang ketujuh, Muhammad bin Ka'ab. Muhammad bin Ka'ab ini dikenal dengan nama Al-Qurazi. Itu dia nama Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi Al-Madani, orang Madinah, tabi'iyun thiqah, ulama tabi'in yang thiqah, yang dipercayai. Mati dia pada tahun 120. Muhammad bin Ka'ab berkata kepada Umar bin Abdul Aziz, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya dunia ibarat pasar di mana manusia yang keluar darinya sama ada membawa manfaat atau mudarat pada diri mereka sendiri. Berapa ramai banyak golongan yang terpedaya dengannya, sebagaimana yang berlaku pada kita, sehinggalah ajal maut datang menjemput. Mereka keluar dari kepompong dunia dalam keadaan hina dan dilaknat, tanpa sempat mengambil apa-apa bekalan untuk mendapat habuan akhirat yang mereka impikan, serta tidak membuat apa-apa benteng dan dinding bagi melindungi mereka daripada perkara yang mereka benci, iaitulah api neraka. Mati menyebabkan semua perkara yang mereka kumpul dibahagi-bahagikan oleh orang yang tidak akan memuji-muji mereka, dan diri mereka kembali kepada Allah yang tidak akan menerima alasan mereka. Jadi kita balik, Allah Ta'ala tak terima alasan. Oleh itu, wahai Amirul Mukminin, kita sepatutnya memberi perhatian terhadap amalan-amalan dan aktiviti yang kita impikan ganjaran itu, lalu kita meninggalkan mereka kelak dalam aktiviti atau gerak kerja tersebut. Kita juga perlu memberi perhatian terhadap perkara-perkara negatif yang kita bimbang mereka akan terjebak ke dalamnya, lalu kita halangnya dari berlaku sekarang. Oleh itu, bertakwalah kepada Allah, bukalah segala pintu kediamanmu dan permudahkan segala halangan para pengawal. Jadi oleh kerana dia pemerintah, buka pintu supaya rakyat dapat bertemu dengan dia. Jangan ditutup pintu. Berilah pertolongan kepada mangsa kezaliman, serta kembalikan kewarasan orang yang zalim ketika bertindak. Barang siapa memiliki 3 perkara, keimanannya kepada Allah akan menjadi sempurna. Tanda ni, yang ada kitab tak apalah, yang tak ada kitab dia tulis. Jadi nasihat dia ni, siapa dia ada 3 perkara ini, nescaya Allah Ta'ala sempurnakan iman dia, insya-Allah. Yang pertama, apabila dia suka kepada sesuatu atau seseorang, sukanya itu tidak akan menjerumuskannya kepada kebatilan.
Jadi kita sayang kawan jangan sebab kita pergi kepada kebatilan. Yang kedua, apabila dia tidak suka atau marah, kemarahannya itu tidak mengeluarkannya dari batas kebenaran. Jadi kalau waktu kita marah kah, orang panggil merah muka-muka, terangkat dia punya kening, bercakap macam orang tak sedar diri. Jangan. Yang ketiga, jika dia berhak ke atas sesuatu, dia tetap tidak mengambil apa yang bukan menjadi haknya. Jadi kita ingat, kadang-kadang kita duduk klaim banyak sangat ni. Buat kerja tak, klaim sana, klaim sini, ikut borang yang ada di tangan, tulis belakang. Jangan. Habis. Cerita yang ke-8, kisah yang ke-8, Atha bin Abi Rabah. Siapa dia Atha bin Abi Rabah ni? Dia kata Imamut Tabi'in, seorang imam di kalangan tabi'in, Al-Qurashi Al-Makki maulahum, orang Mekah. Dia biasanya Atha bin Rabah ni terkenal dengan nama Mufti Mekah pada waktu itu. Mufti Mekah. Meninggal pada tahun 114. Tahun 114. Atha telah masuk menghadap Hisham, Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Hisham mengalu-ngalukannya dan berkata, "Wahai Abu Muhammad, apakah hajat kamu kemari? Tuan nak apa mari ni?" Di sebelahnya ada orang kenamaan yang sedang bercakap-cakap. Jadi di sebelah dia tu ada asyrafun nas yatahaddatsun. Mendengarkan titah khalifah, mereka pun diam. Atha pun mengingatkan baginda berkenaan tanggungjawab per kapita dan bonus terhadap penduduk Mekah dan Madinah. Dia panggil Ata'at. Ata'at maknanya bukan apa ini. Kalau sekarang ni bring lah. Mana sama kalau bring. Ni bukan bring ni. Ata'at maknanya harta-harta daripada yang dihasil oleh negara, maka dia beri kepada penduduk-penduduk Mekah. Bajet dia lah per kapita dia. Lalu dia berkata kepada penulisnya, "Wahai ulam, tulislah pemberian kepada penduduk Mekah dan Madinah." Tengok, Tok Guru pergi minta bajet. Hebat dia. Dia ni mufti. Kemudian Hisham bertanya lagi, "Wahai Abu Muhammad, ada perkara lain? Apa lagi yang awak nak minta?" Atha berkata, "Ya, ada." Lalu dia menyebut tentang pemberian kepada penduduk Hijaz, Najd dan seluruh tentera yang mengawal di sempadan negara. Khalifah memenuhi apa yang dibangkitkan itu, sehinggalah Atha menyebut mengenai ahli zimmah. Ahli zimmah ni orang kafir yang menjadi penduduk negara Islam dan mereka bayar jizyah, bayar cukai kepada kerajaan. Agar Khalifah tidak membebani mereka dengan perkara di luar kemampuan mereka, lalu Hisham pun menerima pandangan dan nasihatnya itu. Ini penting nasihat ini sebenarnya. Seterusnya Hisham bertanya lagi, "Ada permintaan lain darimu? Apa lagi yang Tuan Syekh nak?" Atha berkata, "Ya, wahai Amirul Mukminin, bertakwalah kamu kepada Allah dalam urusan yang berkait dengan diri kamu. Sesungguhnya kamu diciptakan dalam rahim, dimatikan dalam kubur, dibangkit dan dihisab semula di hadapan Allah, semuanya secara berseorangan." Allahu Akbar. Kalau kita dengar ni pun kita rasa takut tak? Fa innaka khuliqta wahdak wa tamut wahdak wa tuhsyaru wahdak. Dijadikan seorang-seorang adalah yang kembar tu mungkin. Tapi asalnya seorang lah kita. Dibangkit dan dihisab semula di hadapan Allah, semuanya secara berseorangan demi Allah. Ketika itu tiada siapa lagi yang kamu kenali akan bersamamu. Hisham pun menundukkan kepala sambil menangis. Lalu Atha pun bangun untuk beredar. Cukup nasihat, balik dia. Apabila sampai di pintu, tiba-tiba seorang laki-laki mengikurinya dengan membawa satu karung duit. Dulu kan duit dalam guni, dalam uncang tu. Kami tidak pasti sama ada dinar atau dirham dalamnya. Lalu dia berkata, "Amirul Mukminin telah menghadiahkan ini kepada kamu. Tuan Syekh Atha, ambil duit." Atha berkata dengan baca firman Allah Ta'ala, "Wa ma as'alukum alaihi min ajr, in ajriya illa ala rabbil alamin." Aku tidak minta upah apa-apa. Sesungguhnya upahku hanyalah dari Allah sahaja yang menetapkannya, Tuhan sekalian alam. Jadi aku bukan mari nak minta piti, minta duit. Aku mari nak nasihat. Allah, surah Asy-Syu'ara 127. Kemudian dia pun berlalu dari situ. Demi Allah, dia tidak minum seteguk air pun di sisi khalifah. Berani kan? Ingat kita dulu Pak cerita sini lepas, ingat tak?
Hak cerita peniaga yang ustaz ada kucing seekor tu. Kau terlupa tak? Ustaz ni ada kucing. Jadi bila dia lalu dekat kedai penjual daging tu, penjual daging pun ambil daging yang lebih sikit bagi ke ustaz. Saya balik bagi kucing dia makan. Dia tengok penjual daging itu ada masalah, dia pun nak tegur. Bila nak tegur, dia ambil kucing dia bagi orang lain. Dia bebaskan, dia panggil hak-hak tu. Jadi bila dia tegur penjual daging, dia kata tak apalah tu, saya tegur saya tak bagi dah daging. Dia kata kalau mu tak bagi, tak ada masalah, kucing aku pun tak ada dah. Jadi kalau kita nak tegur projek-projek kita dengan orang ni, bebaskan dulu. Kalau tidak, kalau orang sekap, mikir panjang kita, habis dah lah. Habis dah lah. Macam ada setengah pendakwa-pendakwa kita ni, kadang-kadang ada jugalah tak dapat masuk dalam tempat-tempat yang tertentu. Kita jangan mengesali, kerana ulama-ulama besar mengajar kepada kita supaya bertindaklah dengan ilmu, jangan takut kepada apa yang berlaku. Kisah yang ke-9, Muhammad bin Ali berkata. Muhammad bin Ali ni siapa? Tulis, orang penting. Muhammad bin Ali bin Al-Husain. Al-Husain dikenali dengan nama Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir, ayah kepada Ja'far As-Sadiq. Ni kalau orang Syiah ni dia masyhur, dia panggil ulama Ahlul Bait. Ja'far As-Sadiq, Muhammad Al-Baqir. Bagi kita Ahlus Sunnah, sama juga kita terima Ahlul Bait. Jangan kata Ahlus Sunnah tak sayang pada Ahlul Bait. Siapa tak sayang? Tapi dia tu melampau tu, sampai mereka pukul tubuh, sampai mereka menangis-nangis. Itu yang dilarang dalam Islam. Muhammad bin Ali, Muhammad Al-Baqir radhiyallahu anhu berkata, aku pernah menghadiri majlis Al-Mansur. Al-Mansur ni khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, yang turut dihadiri sama oleh Ibnu Abi Zid. Tambah sikit, Ibnu Zid salah, Ibnu Abi Zid pun. Zid pun nama serigala, tapi orang Arab tu begitulah nama dia, Ibnu Abi Zid, anak bapak serigala. Nama dia gitu, macam Pahat tu nama imam. Asad nama singa, biasa Arab nama je. Orang Melayu tak ada nama pelik-pelik gitu. Mana ada orang nama nama gajah? Ada. Muhammad Gajah ada. Tapi Arab dia guna nama-nama yang menunjukkan ke apa ni, kehebatan. Tak salah gunalah, kita guna nama macam-macamnya dah. Jadi dia berhabari Ibnu Abi Zid. Gubernur Madinah ketika itu ialah Hasan bin Zaid. Ketika itu datang puak Bani Ghifar mengadu pada Abu Ja'far Al-Mansur berkenaan Hasan bin Zaid. Jadi orang ni mari mengadu pada khalifah, gubernur dia tak betul. Hasan pun berkata, wahai Amir Mukminin, tanyalah Ibnu Abi Zid berkenaan mereka untuk mengetahui hakikat sebenarnya. Lalu Mansur pun bertanya kepadanya berkenaan mereka. Lantas dia berkata, aku menyaksikan bahawa mereka adalah orang yang banyak menjatuhkan maruah manusia. Pokok ni suka menjatuhkan orang. Abu Ja'far pun berkata, kamu semua telah dengar, bukan? Bani Ghifar pun menjawab, ya wahai Aminin. Saya tanyakan Ibnu Abi Zid berkenaan Hasan bin Zaid pula. Tadi dia tanya mengenai Ghifar. Dia kata kalau tak adil macam ni, tanya dia apa kata dia kepada Hasan bin Zaid ni, pemimpin kita ni. Khalifah melakukannya. Lalu Ibnu Abi Zid menjawab, aku lihat dia menghukum secara tidak benar. Dia cakap betul, hak ni pun tak betul juga ni, buat hukum tak betul. Khalifah bertanya kepada Hasan, wahai Hasan, adakah kamu mendengarnya? Hasan bin Zaid kata, ya wahai Mukminin, tetapi saya tuanku tanya pula kepadanya berkenaan diri tuanku sendiri. Sudah. Sedap tanya saya. Tanya Ibnu Abi Zid, Khalifah ni lah ke mana? Abu Ja'far bertanya, apa pendapatmu, komen awak tentang saya? Ibnu Abi Zid berkata, kalau boleh, ya Amir Mukminin, izinkan saya tidak menjawab soalan ini. Tak usah tanya, cari pasal lah mu ni. Dia ni laser kan, jawab terus, bukannya ada kona-kona. Apa jadi? Abu Ja'far kata, demi Allah, katakan saja kepada aku. Sudah. Dia adalah, kalau dia sumpah tak boleh tu. Dia berkata, aku melihat kamu mengambil harta ini dengan cara yang tidak benar dan memberikannya pula kepada mereka dengan yang tidak berhak. Kenalah, ambil cukai sana sini, kemudian bagi, masa nak bagi pada orang yang tidak berhak. Lalu Abu Ja'far meletakkan tangannya pada tengkok Ibnu Abi Zid. Saya berkata, demi Allah, kalau tidak kerana aku, pasti tengkokmu ini telah dibelenggu oleh
oleh keturunan Parsi, Rom, Dailam dan Turki. Kalau tidak kerana aku ni jadi hamba dah ni. Ibn Abi Zaid berkata, dahulu Abu Bakar dan Umar telah dilantik menjadi khalifah, dan kedua-duanya telah mengambil dan membahagikan harta secara yang hak. Dengan keadilan mereka itu, mereka berjaya membelenggu tengkuk-tengkuk orang Parsi dengan Rom. Abu Ja'far pun melepaskan tangannya lalu berkata, demi Allah, kalaulah tidak kerana aku tahu kamu ini benar, pasti aku telah membunuh kamu. Jadi kalau tidak kata-katamu ni betul, cabut kepala hari ni. Tapi hak dia kritik tu betul. Ibn Abi Zaid berkata lagi, wahai Amir Mukminin, demi Allah, aku lebih ikhlas memberi nasihat kepadamu daripada anakmu Al-Mahdi sendiri. Jadi dia kata, anakmu betul bagi tahu, tapi aku lebih baik. Kisah yang ke-10, Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah ta'ala. Tengok siapa dia Imam Auza'i ni. Al-Imam Al-Auza'i, nama dia Abdul Rahman bin Amr Ad-Dimashqi. Abdul Rahman bin Amr Dimashqi, gelaran dia Imam Ahlus Syam. Imam maknanya ahli ilmu yang hebat di negeri Syam. Sebab itulah sekarang ni kalau kita pergi ke Lebanon contohnya, ada universiti dia, Jami'ah Al-Auza'i. Auza'i ni masyhur lah. Mati pada tahun 157. Al-Auza'i berkata, ketika aku sedang bersia-sia di pantai, seorang utusan datang menjemputku menghadap Al-Mansur. Dia menghadap ni orang besar-besar saja ni. Aku pun datang menemuinya. Apabila sampai dan beri salam kepadanya, dia pun mempersilakan aku duduk. Kemudian dia pun berkata, wahai Auza'i, kenapa kamu lambat? Aku pun menjawab, ada apa tuan mahu? Amir Mukminin, katanya aku hanya ingin mengambil pengajaran daripada ajaran dan ajaranmu. Jadi nak belajar tapi mari lambat marah juga. Dah. Ya khalifah. Aku berkata, wahai Amir Mukminin, jauhilah dari mendengar suatu nasihat tapi tidak beramal dengannya. Allahu Akbar. Mula suka dengar ya, suka macam kita hari ni juga kan. Oh, kalau tempat ceramah kat pergi selalu. Tamu-tamu hari ni kalau ceramah orang pemari penceramah hebat-hebat, mari antarabangsa dengan bahasa Inggerisnya, PICC 3,500 penuh. Itu hebat, suka dengan ceramah. Tak apa. Dia kata kita ni suka mendengar nasihat tapi tidak beramal dengannya. Zaman itu, enggak zaman kita hari ni lagi teruk. Lalu Ar-Rabi', Ar-Rabi' ni orang kan yang khalifah. Mana pengawal dia ni, PA dia ni. Rabi' bin Yunus Hajibul Mansur, pengawal kepada khalifah, bertempik sambil menggenggam kemas pedangnya. Kedai biasa sungguh dia ni. Namun begitu Al-Mansur pantang mengherdiknya, saya berkata, ini merupakan majlis ganjaran, majlis pahala dan bukan majlis menghukum. Duduk mempengawal duduk diam-diam. Mendengar kata-katanya, aku merasa lega dan aku meneruskan kata-kataku, wahai Amir Mukminin, Makhul telah menceritakan kepadaku bahawa Atiyah bin Bishr, jadi oleh kerana cerita Makhul ni ada masalah. Tengok nota kaki nombor 3 di 271 tu. Sandaran kepada kisah ini tidak sah. Semua perawi yang ada sikah melainkan Makhul yang banyak keliru, sedangkan di atas dialah asas riwayat ini. Maka kita lompat je lah pergi ke 11. Jadi kalau kita dah baca cerita yang tak sah pun, jadi kita pun duduk menyebarkan cerita tak betul juga. Tak hanya kalau orang kerak YouTube nanti dia ambil cerita tu lah. Dia kata Abu Anah pun tak mudah juga tu. Kisah yang ke-11, saya baca tu di Muhani kena tengok Arab. Kadang-kadang ada makna dia tak jelas. Ketika Khalifah Harun Ar-Rasyid pergi ke Mekah menunaikan haji, ada yang beritahunya bahawa Syaiban juga mengerjakan. Syaiban seorang yang hebat juga. Ar-Rasyid berkata, panggillah dia berjumpa denganku. Syaiban pun dibawa masuk menghadap Khalifah Ar-Rasyid lalu berkata, wahai Syaiban, berikanlah nasihatmu kepadaku. Syaiban kata, saya ini tak fasih bahasa Arab tuanku. Pergi panggil penterjemah. Justru bawakanlah seorang juru bahasa. Jadi bila mari dia guna dialek Nibti. Nibti ni dialek bahasa purba di Iraq.
Jadi bila dia mari penterima, dia kata, beritahu Ar-Rasyid, wahai Amir Mu'minin, seorang yang menasihatimu dengan perkara yang menakutkan sebelum kamu sampai ke tempat aman, yang sebenarnya lebih menyedarkan kamu berbanding dengan seorang yang memberi keamanan kepadamu sebelum sampai ke tempat yang kamu takut sebenarnya. Jadi ayat ni ayat dia panggil ayat simbolik lah. Jadi orang yang seolah-olah macam kita beritahu kepada dia, Tuhan ni orang baik, insya-Allah syurga dah ni. Nah, itu kita mana tahu kita nak pergi syurga ke tidak. Jadi sepatutnya kita beritahu kita dalam keadaan ketakutan supaya kita tidak terpedaya dengan apa yang ada. Jadi alhamdulillah, kisah-kisah yang ada ni tuan-tuan dan para jemaah boleh baca sendirilah. Kisah yang ke-11, kisah Alqamah bin Marthad, dan kisah yang 13 iaitulah kisah Muhammad bin Wasi'. Boleh baca. Kita pergi kepada muka surat 280, iaitulah masalah yang berlaku sekarang. Ini penting ni. Faslun fi hukmis sama', hukum mendengar nyanyian. Ni kita minat belakang ni. Ustaz pun nyanyi, tak ustaz pun nyanyi juga. Sekarang ni berebut pentas dia panggil. Pentas. Ustaznya dengan serban dia tu 2-3 lapis serban menyanyi. Bangun hak tak ada serban pula, lompat-lompat cara dia. Jadi dua-dua tu melompat belakang di pentas sekarang. Jadi apakah hukum mengikut syarak? Kita belajar sini secara adil lah. Saya beri pandangan ni cara adil. Ada lagi pandangan lain, tapi ini pandangan tuan kita ni. Nyanyian merupakan pendekatan iblis yang paling ampuh untuk merosakkan hati-hati manusia. Nyanyian senjata yang paling tajam untuk merosakkan manusia. Dia telah berjaya memperdayakan ramai ulama dan orang zuhud, apatah lagi masyarakat awam, sehingga ada yang mendakwa bahawa mendengar lagu-lagu yang menghiburkan dapat menghadirkan hati kepada Allah. Jadi sedap kan? Pasal itulah nama tajuk dia pun Malam Cinta Rasul. Sebab dia mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Wati lantunan mahabbah. Mereka menyangka nyanyian yang boleh mempengaruhi hati untuk terhibur dan juga merasa gelisah adalah merupakan tanda cinta mendalam yang ada hubung kait dengan akhirat. Ini kata Ibnul Jauzi dan juga Ibnu Qudamah. Untuk mengetahui kebenaran, perlu kita lihat kepada kurun yang pertama dahulu. Adakah Rasulullah SAW dan para sahabat baginda melakukannya? Lepas Nabi wafat, berapa kali Sayyidina Abu Bakar kumpul orang masyarakat Islam di Madinah, mari kita lantun cinta Nabi. Ada? 12 Rabiul Awal, hari lahir Nabi, mengikut kalender orang sekarang. Adakah pernah Sayyidina Umar kumpul orang ramai-ramai di Madinah berqasidah depan kubur Nabi? Tak ada. Nabi apa kita nak kata? Kemudian lihatlah juga pendapat golongan tabi'in. Ada Hasan Basri panggil orang, ulama-ulama besar Madinah, contohnya Sa'id ibn Musayyib, ketua ulama Madinah, kumpul orang dan pengikut-pengikut mereka. Pendapat tokoh-tokoh ilmu fiqh seperti Imam Malik, Abu Hanifah, Syafi'i dan Imam Ahmad, kesemua mereka mencela nyanyian, sehingga Imam Malik pernah berkata, jika seorang membeli hamba perempuan, tiba-tiba didapati dia itu adalah seorang penyanyi, hendaklah dia memulangkan hamba itu, membatalkan jual belinya. Ini fatwa Malik. Beliau juga telah ditanya berkenaan nyanyian, lalu dia berkata, hanya orang fasik saja yang melakukan perkara seperti ini. Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya berkenaan seorang laki-laki yang mati meninggalkan seorang anak dan seorang hamba perempuan yang merupakan seorang penyanyi. Kemudian budak itu ingin menjual hamba perempuan tersebut. Imam Ahmad berkata kepadanya, jualah dia atas sifatnya seorang hamba biasa dan bukan atas sifat seorang penyanyi. Kemudian dia diberitahu, Imam, sekiranya atas sifat seorang penyanyi, rate dia tinggi, mungkin berharga 30,000 dinar. Tetapi jika dijual atas sifat seorang hamba, harganya hanyalah 20 dinar saja. Allah, jauh jarak tu kan. Patut Imam Ahmad termenung balik dah. Nanya. Lalu Imam Ahmad berkata, dia tidak boleh dijual kecuali atas sifatnya seorang hamba, bukan seorang artis, selebriti kata orang sekarang. Selebriti. Ulama fiqh telah bersepakat tentang melarang nyanyian. Jadi kebanyakan ulama-ulama dulu melarang nyanyian. Penulis
penterjemah tak puas hati, dia letak nombor 1 di bawah. Saya baca jugalah. Berdasarkan perbahasan ulama sebagaimana dalam kitab Fiqhul Ghina wal Musiqi, fiqh nyanyian dan muzik, yang ditulis oleh Dr. Yusuf Qardawi, ia menunjukkan bahawa terdapat persisian pendapat di kalangan ulama mengenai perkara tersebut. Maknanya ada lagi lah. Kalau kita dengar ada orang kata masalah ni khilaf, bolehlah kita kata khilaf. Tapi kalau kitab ni dia tak memilih khilaf, dia memilih yang tak boleh. Jadi kita kata ambil khilaf. Kalau tak ambil khilaf, berat kita. Berat tak berat? Pergi majlis orang nak kahwin, tak pergi, kawan panggil, tak, sahabat-sahabat panggil, nya karaoke pagi sampai gelap. Lebih kita nak jawab macam mana ni? Ada pula orang nakal pergi ambil ustaz duduk kat situ. Dia kata ada juga dia kena takkan nak lari pergi makan nasi kat luar. Saya kalau dalam bab ini suka, kerana itulah khilaf dalam isu ni. Bolehlah kita letak benda khilaf. Jadi kalau ada sampai peringkat tersebut, tak payahlah kita balik kita cari nasi bungkus dan nyanyi juga kan. Tapi kalau saya tengok pondan ada dalam majlis kahwin itu sanggup tak makan nasi. Ada ke bawa pondan mari buat apa cerita ni? Kita bincang dapat pondan dulu lah dalam bab kemungkaran dalam majlis kahwin kan, dalam siri lepas. Tengok balik rakaman. Antara ulama mutaakhir dalam hal ini ialah Abu Tayyib Al-Qadi Abu Tayyib At-Tabari. Tanda dia, siapa dia Al-Qadi Abu Tayyib At-Tabari ni? Iaitulah meninggal dunia pada tahun, dia tulis sini 150. Abu Tayyib At-Tabari, biodatanya dalam kitab Tawaqat Syafi'iyah, seorang ulama yang besar dalam mazhab Syafi'i. Dia panggil Al-Qadi Abu Tayyib At-Tabari, seorang orang besar dalam mazhab Syafi'i. Beliau telah mengarang sebuah kitab. Ini kena beli kitab ni. Kitab dia nama apa? Terdapat satu naskah tertulis di Pusaka Rabat dengan tajuk Jawabun fi Sima' wal Ghina, jawapan kepada hukum mendengar nyanyian. Dalam kitab dia ni yang telah melarang nyanyian, menyanyi atau mendengarnya sekerah-kerahnya, sehingga dia mengatakan siapa yang haram mengaitkan nyanyian qasidah itu dengan ibadat. Tak ada dia. Hanya beberapa kerak manusia yang terpedaya telah mengharuskan nyanyian dengan berkata ada di antara ulama salaf yang membolehkannya. Kata mereka lagi, Imam Ahmad rahimahullah sendiri telah mendengar lirik lagu dan berkata ini tidak ada masalah. Jadi ini hujah. Jadi adik juga syekh kita ni, dia bawa juga hujah yang mengatakan boleh. Dalam perkara ini kita hendaklah memahami bahawa fatwa yang mengharuskan dengan nyanyian itu hanyalah melibatkan rangkap-rangkap syair yang menceritakan berkenaan zuhud dan seumpamanya. Ada kan syair-syair yang sedap. Syair Imam Syafi'i pun banyak kan. Laisal gharib, contohnya laisal gharibu gharib asy-syami wal yamani. Saya ini suara tak sedap ni. Kalau tidak selebriti dah nanti. Jadi ini syair-syair zuhud itu banyak. Itu pun jika tidak disertai dengan gendang atau alat muzik, tepuk tangan atau tarian. Dengan itu kita memahami bahawa hadis Aisyah radhiyallahu anha yang menceritakan dua hamba perempuan yang menyanyikan kata-kata kaum Ansar mengenai hari Bu'as, hari peperangan Bu'as, adalah dibenarkan kerana ia tidak mengasyik dan mempesonakan. Tak ada muzik. Dia bersyair lagu tu je. Kita ambil syair ni lah kita buat, dia membenarkan konsep dan sebagainya. Kita sedia maklum bahawa keadaan masa dulu tidak secanggih sekarang. Sekarang alat-alat muzik telah dipelbagaikan seperti kompang, drum, gitar, gambus dan irama-irama lagu yang begitu mendayu-dayu. Semua perkara ini boleh merangsang dan membangkitkan gelora nafsu yang terpendam dalam jiwa. Apabila ada orang jahil menyangka bahawa perbuatan ini ada kaitan dengan akhirat, maka itu adalah pandangan yang jauh dari kebenaran. Jadi kalau kita buat majlis cinta Rasul itu majlis yang tidak tepat dari segi mana. Kalau kata majlis nak berqasidah, nak bernasyid, tak jadi masalah. Cinta Rasul dah pula dah. Yang lebih teruk daripada itu, Rasul mari sekali dah pula dah. Mari datang ke kampung kita ni, Masya Allah. Jadi kalau ada sahabat-sahabat kita yang belajar di Indo-Pakistan, dia kata kumpulan ni, kumpulan yang mendakwa Nabi mari ni, bukan kalau dia buat majlis maulid,
Dia letak kursi kosong kat situ. Nabi ini hadrat, dia panggil hadrat, Nabi akan datang, Nabi akan mari sini. Ini puak-puak Brelwi dia panggil. Brelwi ni kalau tengok dalam YouTube cari Brelwi, sedap juga dengan lagu dia, tapi jangan terpengaruh lah, dia pakai serba hijau. Brelwi, tengok dalam YouTube, tak usah tengok lah. Tengok kan pengaruh dia. Jadi puak kita ni kalau lagu sedadak dia mudah terpengaruh, jadi masalah. Jadi dulu tak ada benda-benda macam ni. Jadi nak kaitkan lagu-lagu dengan akhirat itu agak sukar. Siapa mereka? Nabi hadir, tengah-tengah duk berlagu, tiba-tiba angkat tangan, Nabi kita datang. Ini semua ni benda-benda yang pelik dia. Ataupun melambai-lambai tangan gini. Orang tanya, tangan apa dilambai itu? Melambai Nabi SAW. Ada dinukilkan, salah seorang daripada penyanyi hebat itu dinukilkan daripada dia mengatakan tangan yang melambai ini tidak disentuh oleh api neraka. Tengok dalam lagu-lagu, dalam TV, dalam apa dia tak lambai saja tu, ada makna dia. Kenapa tangan gini lambai? Kita nak lambai kat buat kita. Kenapa tak lambai? Panggil Nabi. Panggil Nabi mari. Alangkah lebih baik kalau mereka hanya berkata bahawa ini adalah antara bentuk hiburan yang diharuskan. Jadi kalau kita nak khilaf, kita kata bentuk hiburan yang diharuskan supaya kita boleh merehatkan minda. Tetapi masalahnya ialah mereka ini menyangka bahawa ia juga termasuk dalam ibadat untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka menamakan perasaan terhibur atau asyik dipanggil wujud. Yang keluar dari batasan akal itu sebagai satu unsur cinta asyik yang membawa kepada ke arah kebaikan. Sedangkan mungkin perasaan terhibur itu akan menghasilkan tindakan yang dilarang oleh syarak, seperti mengoyak baju, terkinja-kinja seperti dirasuk dan sebagainya. Semua perkara ini adalah jauh menyimpan dari perjalanan hidup golongan salaf. Ada video yang terbaru orang hantar lagi, tak tahu tuan ke tidak, dia bercampur laki-laki perempuan. Dia tengah naik syekh molek, yang perempuan tu bangun duk golek punggung dia kat depan tu. Tok syekh pun duk tengok. Kata ni jenis Allah Akbar, cinta Rasul lagu mana ni? Ni dia akan berlaku benda-benda yang pelik-pelik lagu ni. Semua perkara ini jauh menyimpan dari perjalanan hidup golongan salaf. Jelas sekali bahawa ia adalah satu kesesatan yang jauh menyimpan dari jalan yang sebenar. Oleh itu setiap manusia tidak harus mengelirukan diri mereka sendiri. Cinta asyik yang sebenar ialah kegairahan hati apabila mendengar Al-Quran serta nasihat-nasihat yang baik. Kalau nak suruh betul-betul dengar Quran, dengar kuliah, nak dengar qasidah sekali-sekala, tidak menjadi masalah. Kita manusia disuka juga dengan lagu-lagu. Ketika inilah batin akan terangsang untuk rasa gerun kepada janji buruk sekiranya melakukan dosa, dan seterusnya mendatangkan rasa rindu kepada syurga serta perasaan kesal kerana mensia-siakan umur yang ada. Semua rangsangan dalaman inilah yang akan membawa kepada ketenangan luaran, bukan dengan melompat, terkinja-kinja, berputar kepala, bertempuk sorak. Adakah Al-Quran, pengajaran-pengajaran dan syair-syair zuhud ini tidak mencukupi sehingga kita memerlukan cara lain seperti mendengar lirik-lirik lagu yang indah dan sebagainya untuk menghadirkan hati kepada Allah Azza wa Jalla? Tentu jawabnya tidak. Tidak dinafikan bahawa kadang-kala setengah rangkap nyanyian itu boleh mewujudkan perasaan sebenar tersebut, namun pada kebiasaannya ia hanya akan mendorong hati ke arah hawa nafsu duniawi semata-mata. Mereka yang ingin menggunakan nyanyian untuk tujuan akhirat samalah seperti orang yang berkata, aku lihat golongan amrat. Golongan amrat ni budak-budak muda yang kecil, yang umur 10 tahun, yang tak ada janggut, yang tampan dan menggoda. Aku tengok budak ni kerana aku kagum dengan kehalusan ciptaan Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Dia, budak ni macam tengok perempuan lah dia tu. Budak yang comel pula kat lagu tu. Caranya itu adalah salah, kerana seorang itu melihat sesuatu yang boleh mempengaruhi syahwat dan tabiat nafsunya, itu akan mengganggu pemikirannya dan seterusnya melalaikannya dari memikirkan perkara yang sepatutnya dipikirkan, iaitu kebesaran Allah Azza wa Jalla. Oleh kerana itulah kami membantahnya dan kami anjurkan supaya melihat kepada apa yang tidak akan mengganggu fikiran dari mengingati Allah Azza wa Jalla, sebagaimana firman Allah Ta'ala, afalam yanzuru ila as-sama'i fawqahum kaifa banainaha wa zayyanaha. Tidakkah mereka memandang ke langit yang ada di sebelah atas mereka dengan tidak bertiang, bagaimana kami membinanya
dengan rapi dan kami menghiasinya dengan bintang-bintang. Surah Qaf ayat 6. Sesiapa yang berkata bahawa kejadian alam yang indah ini tidak memberi kesan tarikannya kepada rasa nikmat dan seronok sebagaimana orang lain, dia sebenarnya telah mendakwa sesuatu yang menyalahi nalurinya. Justru janganlah kita mengambil peduli terhadap dakwaan-dakwaan sebegitu. Aku telah jelaskan perkara ini dengan panjang lebar dalam kitabku yang bernama Talbis Iblis. Ada baca sini kan? Belita Iblis. Itu menarik, kita kena baca. Oleh itu aku rasa tidak perlu dipanjangkan perbahasannya di sini. Wallahu alam. Jadi syekh kita tak nak panjangkan. Kalau kita nak panjangkan boleh, tapi memadailah kita mengatakan oleh kerana perkara ini, kalau kita nak dengar nasyid-nasyid, lagu-lagu yang menyentuh perasaan tentang zuhud, tentang akhirat, yang tidak disertai dengan alat-alat muzik yang melampau, itu termasuk dalam perkara-perkara khilaf. Tapi kalau nak jadikan muzik-muzik dan agenda sebagai agenda agama, maka kita mengatakan keluarkanlah daripada khilaf ini. Sebab dalam kaedah kita mengatakan da' ma yaribuka illa ma yaribu. Tinggalkanlah amalan-amalan yang meragukan kepada amalan yang tidak meragukan. Tengok ni, bantahan dalam kitab ni kecil ke kuat ke sikit? Kuat. Kalau ada khilaf sekalipun, tenang ke hati kita. Duk dengar lagu tapi kita tahu ada ulama kata haram. Tak tenang, aja kita tinggalkanlah. Tapi kalau kita pergi rumah orang bunyi sikit-sikit, tak payah lawang bercakap pinggang, tutup, mongkar. Dia kata mari mana pula dia ni. Jadi janganlah bengkel sangat. Jadi kerana ada benda tu khilaf. Tapi sepatutnya bila kita tahu benda ni, kurangkanlah ataupun tinggalkanlah, ambillah yang terbaik. Kita beli qasidah-qasidah yang menarik, itu baik. Sama juga dalam isu orang tanya hari ni, isu kalau orang nak doa dengan kalimah yang masyhur, madad ya Rasulullah. Madad ni mana apa? Pertolonganmu ya Rasulullah. Minta pertolongan dengan Nabi. Jangan dia kata ulama-ulama ni kata tak boleh, ada ulama kata boleh. Tuan-tuan kena ingat, yang kata boleh itu harus, yang kata tak boleh itu haram sampai boleh bawa kepada syirik. Jadi kalau kita dalam ibadat, dalam doa, lafaz-lafaz yang Nabi kita ajar yang warid banyak sekali. Doa-doa dalam kitab kita, doa yang maksud. Di antara doanya kita perisai Muslim itu sudah ada contohnya. Habis kenapa kita nak pergi cari lafaz-lafaz yang meragukan, yang menimbulkan kegelisahan kepada kita? Bila kita duk baca, tengok syekh tu kata haram ni, dosa besar ni. Ada syekh yang kerah lagi kata syirik ni perkataan ni. Habis kenapa kita nak mencari benda-benda yang kontroversi, benda-benda yang tidak menenangkan keadaan, sedangkan dalam amalan kita yang murni, yang wadih, yang jelas mari daripada Nabi SAW ada, maka kita duk cari masalah. Kenapa? Dalam makan minum kita memilih makanan-makanan yang halal tak? Nak beli air, tengok ada cok logo halal kata ada. Masuk restoran, penjual tu orang Islam, tapi cari lagi ada logo halal, ada. Kenapa dalam ibadat kita tidak mencari logo halal? Boleh, ustaz ni kata. Apa hujah dia? Sekian-sekian. Ustaz ni kata tak boleh sebab hujahnya sekian-sekian. Kita pun mikir logo halal ni mana tajam, mana kuat, cok mohon hak ni ke hak ni. Dia kalau dua-dua benda tu ada khilaf dalam perkara-perkara ibadat, maka kita tinggalkanlah. Tinggalkan yang meragukan, da'ma yaribuka ila ma la yaribu. Tinggalkan benda-benda yang meragukan kepada amalan-amalan yang tidak meragukan. Jadi saya kata kepada pendakwah-pendakwah kita ni yang nak mempertahankan lagu-lagu cerita-cerita ni, kenapa kamu sibuk sangat? Adakah semua ulama suruh kita mesti bila nak berdoa kena guna tawasul, bila nak berdoa kena guna? Kalau tak berdoa jadi ke tak? Jadi juga. Habis tinggalkanlah benda tu. Jadi kita nak hapuskan benda khilaf ni tak mungkin. Benda tu khilaf beratus tahun dah. Tetapi kita sebagai seorang awamul muslimin, keluar dah daripada khilaf itu dipanggil mustahab. Keluar daripada benda khilaf itu dituntut. Maka kenapa kita nak mencari benda yang tidak memberi ketenangan kepada kita dengan memang tak ada siapa bantah? Berdoa dengan ayat Quran ada bantahan? Tak ada bantahan. Berdoa dengan hadis-hadis Nabi ada bantahan? Berzikir dengan amalan yang Nabi kita ajar ada masalah? Tak ada masalah. Tapi zikir-zikir yang kita ambil daripada sana sini, ambil daripada mimpi tu mimpi ni, semuanya bermasalah. Kadang-kadang makna dia lari daripada landasan. Ada kalanya dia punya bacaan tu melampau sangat. Ada kalanya dia punya janji pulangan tu sampai peringkat boleh 100 selawat yang dia buat ni sampai 60 kali baca Quran. Cerita apa? Allahu Akbar. Para jemaah sekalian, itulah saja dalam tajuk yang kedua kita ni, tajuk menjadikan
lagu, gendang dan nyanyian itu sebagai ibadat kepada Allah Ta'ala, kita muhasabah balik, tinggalkan perkara yang meragukan, kita ambil perkara yang tidak meragukan, insya-Allah. Kita akan sambung lagi perbincangan kita dalam bab yang ke-16, adab kehidupan dan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada soalan kan? Tak ada hari ni. Kemah boleh tak ada. Tak ada. Ini sudah jawab tadi. Apakah hukum menggunakan alat muzik seperti seruling dan gitar? Apakah terdapat ijma' mengatakannya haram? Kita nak mengatakan ijma' agak sukarlah, sebab memang ada khilaf dalam masalah ini. Ada khilaf di kalangan ulama. Tetapi kalau kita nak tengok, tuan-tuan tengok dalam blog saya, Abu Anas Badani, hukum bernasyid ni dengan nyanyian, dengan gendang, apa hukumnya? Saya bawa pandangan 4 mazhab yang mengatakan haram perbuatan yang tersebut. Boleh tengok dalam. Nak ambil mana jawapan? Abu Anas Madani, tajuk dia nasyid dan gendang ada dalam tu. Boleh pergi ambil, sebar-sebarkanlah, tak ada halal. Apakah hukum takaful? Nah, kita duk nyanyi dia pergi takaful pula. Adakah dia mengandungi unsur gharar? Tidak jelas, disebabkan menghimpunkan banyak perkara dalam satu akad. Jadi di sini masalah takaful ni kita panggil irtikabu akhaf dararain. Nak banding antara takaful dengan konvensional punya insuran agak jauh lah, sebab konvensional tu dia tak bincang dah halal haram. Tapi yang takaful ni masih ada lagi panel-panel syariah dia yang bertindak untuk cuba nak memurnikan perjalanan. Tapi walau macam mana pun masih wujud lagi elemen-elemen ataupun perkara-perkara yang kadang-kadang boleh dipersoalkan. Jadi saya syurkanlah saudara boleh berhubung dengan sahabat-sahabat kita yang duduk dalam panel-panel syariah, sama ada di bank-bank ataupun di lain-lain tempat. Yang sahabat saya sekarang ni yang agak aktif, Allah Ta'ala lah beri kekuatan kepada dia. Kita buka dalam Facebook dia, Prof. Madya Dr. Azman Muhammad Nur. Dia ni Allah Ta'ala beri pada dia, dia layan kalau orang tanya. Kalau tanya blog Facebook Abu Anas Madani, tanya tak layan. Saya tak ada masa nak baca. Kadang-kadang saya tak baca pun komen kat bawah. Kalau baca sakit kepala. Dia kata kita macam-macam. Aduh, tak setuju. Baca orang lain, kita baca apa kat kita tu. Tulis lah, Prof. Madya Dr. Azman Muhammad Nur, pensyarah UIA dan panel syariah di Raisi Bank. Dia insyaAllah jazakallah khairan. Saya kata jazakallah khairan kerana dia bertindak untuk melayani soalan-soalan. Dan di apa ni, di Facebook dia ni mereka katakan hampir setiap hari dia update khususnya perkara tentang emas ni, perniagaan emas ni, forex lah, apa benda yang berlaku sekarang ni. Saya ni orang tua, kalau soalan tu tulis biar besar sikit soalan sana. Bagaimana pendapat Ustaz tentang qasidah Ya Hanana? Kita nak kata apa? Itu qasidah, Ya Hanana, ya qasidah, tak ada masalah qasidah. Tapi kalau ada lirik-lirik dalam tu yang melampau, itu jadi masalah. Jadi qasidah Ya Hanana, apa tadi qasidah lain-lain tu, madak tu lebih teruk lagi daripada Ya Hanana. Cuma perlakuan dia tu, angkat tangan, goyang-goyang tangan tu kenapa? Jadi ada yang mengatakan, saya dapat daripada blog penyokong ni juga, dia mengatakan tangan tu melambai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka nafikan, kita kata salahlah maklumat saya. Bagaimana kita bekerja dalam suasana yang dirasakan bos-bos dalam syarikat Islam jauh sangat dari Allah? Nak tegur susah. Bos sendiri mengagungkan tokoh agama berbangsa asing Arab, dikatakan keturunan Rasulullah. Kami semua rasakan yang ada yang tidak kena, tapi tak tahu nak tegur bagaimana. Kita hari ini macam mana kita nak buat? Setiap orang itu dah ada kepahaman yang tersendiri. Jadi masalahnya bila mari sebut nama apa ni, keturunan Nabi, semua orang sayang. Kita sayang keturunan Nabi, kenapa tak sayang? Cucu Rasulullah datang. Tetapi
kata Nabi SAW, siapa yang tidak baik amalannya, lam yusri' bihi nasabuhu, keturunannya tidak mempercepatkan dia ke jalan Allah Ta'ala. Jadi yang menjadi parameter ukuran kita bukan keturunan, tetapi ajaran yang mereka bawa. Ajaran yang mereka bawa. Banyak sekali buku-buku yang menulis tentang perkara-perkara kelakuan ini yang kita boleh lihat dalam kitab-kitab yang boleh kita buat menjadikan panduan dalam hidup kita. Apa pandangan tentang bacaan nyanyian selawat bila perarakan masuk dewan, orang berdiri, muzik macam mana yang boleh supaya tidak terlalu sepi? Nak juga tu, nak juga tak ada masalah. Kalau waktu Nabi kita SAW ada majlis kahwin, Nabi kita beritahu kepada sahabat, dia kata orang Ansar ni suka kepada lagu-lagu. Jadi pasal itulah Aisyah dalam hadis, saya ingat Aisyah dalam isteri Nabi dalam hadis Bukhari, dia menyanyi bila bawa pengantin, dia menyanyi atainakum fahayyina nuhayyikum. Banyak lagu tu, siapa dia ingat boleh sambung. Jadi atainakum kami datang membawa rombongan, kamu sambut kami mengalu-alukan sambutan kamu. Jadi Nabi suruh dia bersyair pada ketika majlis-majlis tertentu, tak ada masalah. Jadi kalau takut sunyi sangat, contoh dalam majlis kahwin, memang kompang itu boleh dibenarkan. Kalau yang tak boleh itu pula kita kata syadik dia ni lah. Tadi berkompang lah. Saya pergi satu majlis, dia kata ustaz, orang nak sambut, majlis bukan majlis kahwin pun, orang nak sambut ustaz nak pergi ceramah, ada kompang. Saya kata boleh. Habis kena adalah isteri muda tu seorang lagi tu situ baru boleh sambung. Kalau aku berjalan seorang buat apa? Dia kata kenapa? Kan kompang tu untuk majlis kahwin. Kita kompang itu duf dia bagi, dibenarkan dalam majlis kahwin. Yang kita pergi duduk lantun dalam masjid tu kenapa? Bertukar tempat nama dia sini. Itu cerita dia ni. Boleh, bukan kata semuanya tak boleh. Syair-syair, nasyid-nasyid. Hari ni satu majlis perkahwinan saya pergi, orang panggil kita pergi makan. Ya Rabbi, dia panggil budak-budak mahat tahfiz. Saya pun heran lah, orang hantar anak pergi mahat tahfiz untuk menghafal Quran. Ya ustaz dia dah hafal syair qasidah tu buat apa? La ilaha illallah. Budak ni lantun sampai kita nak makan tercabut nasi keluar daripada mulut dia. Ibarat kata kau buat gedebung. Saya katakan, kalau kita nak suruh majlis perkahwinan kita ni agak murni lah kan, baik-baik, panggil budak-budak menasyid yang biasa tu sedap. Dia bahasa Melayunya yang orang dengar pun boleh faham. Sepohon kayu daunnya rimbun dah. Kalau kau tak semayang kat luar tu sakit juga kepala dia. Budak ni, sindir aku ni. Tuan rumah pun teringat, nak asar dah ni, duk sambut tetamu tak semayang zuhur lagi ni. Baru tu ingat tak. Jadi modify sikit lagu tu. Apa lagu dia? Sepohon kayu lagu rimbun tu. Walaupun hidup 1000 tahun dah. Ini pun walaupun dapat menantu tak semaya, apa gunanya? Tuan rumah tengok, aduh betul juga, tak semaya tu lagi. Kan menarik tu cerita. Ini lantun, udahlah suara tu bingit dahsyat. Kalau majlis lompat menasabah dengan suara. Kita kalau nak selawat ada ketenangan. Ini duduk main suara. Jadi bagi saya lah, kalau nak buat majlis kahwin, majlis apa, panggillah nasyid-nasyid yang orang panggil yang sederhana. Dan lagu-lagu dia memberi nasihat pada orang. Lagu Sepohon Kayu, tapi kalau majlis kahwin janganlah duduk bila Israel pula kan. Nah iya, ngerti baru kata ya Rabbi, duduk dengan bini pun lagi mati dah, tak kena tepat. Jadi salah hayat. Allah Akbar. Kadang-kadang kita ni lagu Arab ni, apa ni, apa lagu Arab yang masuk Mahir Zain tu, apa lagu? Barakallah. Saya pergi hari tu majlis lain, tiba-tiba lagu Barakallah. Saya kata siapa kahwin? Pilihlah lagu yang mana sabar. Barakallah tu untuk majlis kahwin kita pergi duduk. Dia ada tempat dia lah. Likulli maqamin maqal. Jadi kalau majlis orang mati lain, majlis orang kahwin lain, majlis. Jadi biar kena pada tempat. Barulah tak sunyi sangat kan. Jadi soalan sunyi tak sunyi, dalam Islam ni ada alternatif. Adanya alternatif. Ada kawan saya tanya, dia kata macam mana kita nak suruh nampak Islamik kita majlis? Dia kata tak apa. Bila ada mari DJ tu bercakap saya harap. Cakap 2-3 patah, selamat datang tuan-tuan. Kita pasal lah nasyid yang ada perkahwinan sikit lah.
Oh, dah mari ustaz yang hebat ya ustaz. Alhamdulillah ustaz datang hari ni, panggil dia bagi 2 minit tazkirah. Menarik kan tu? Orang dengar, oh Abu Anas datang, naik ustaz 2 minit je bagi, jangan lebih. Sejuk nasi pula. Bukan majlis ceramah pun, ceramah tazkirah. Sekurang-kurang ustaz tu mengajar kepada jemaah yang ada tu, tuan-tuan, oleh kerana kita ni majlis pengantin baru, menarik tak kalau kita doakan barakallahu lakum, ikut saya. Semua orang doa, orang datang tu 500 200 mendoakan pengantin. Itu berkat. Ini saya tengok mungkin 2-3 orang yang belajar doa ni, doakan pengantin. Hak lain tu duk main tahniah, terima kasih. Tahniah tu tajuk, mana doanya? Tajuk tahniah. Apa nak tanya? Barakallah, itu doa. Jadi kita ni ambil tajuk, tak ambil isi. Letih kita. Jemput makan, angkat pinggan, nasi tak ada. Ibarat macam tu. Mohon pencerahan tafsir surah Al-Bur ayat wa man naqamu minhum. Apakah kezaliman berluasa berlaku ke atas orang Islam di Syria, Iraq, Myanmar, lain-lain tempat ini sekarang adalah sesuatu yang akan berakhir sehingga datang Imam Mahdi dan Nabi Isa? Kita mengatakan wallahu alam, tetapi juhud ataupun usaha-usaha ke arah untuk menghentikan peristiwa ini memang berlaku. Zaman Tatar dulu serang Baghdad, dahsyat tak dahsyat? Tapi berakhirnya sebelum datang Imam Mahdi. Jadi kerana itulah, bila mari hadis-hadis akhir zaman, kita jangan mudah nak pasang. Oh ni zaman kiamat ni sebab Mahdi mari dah. Tak boleh lagi tu. Kita tak tahu bila Imam Mahdi. Semalam saya dah khatam kuliah saya, kitab berakhirnya umur dunia ni, berakhirnya dunia ni. Dia ada 130 tanda-tanda kiamat kecil. Kita dah tamat kitab tu lah. Kiamat tu tak tahu dah sudah lagi. Tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube Abu Anas, tengok tajuk dia berakhirnya dunia ini. Boleh dengar satu-satu dia punya alamat kiamat. Lepas ni kita masuk dalam CD insya-Allah. Kemudian kita akan mula dalam siri yang akan datang ini alamat kiamat yang menghampiri alamat kiamat besar, iaitu Zuhurul Mahdi. Imam Mahdi keluar ni memang dah tanda dekat dah. Lepas pada dia akan bagi Dajjal, turun Nabi Isa AS. Jadi dia akan bertemu itu Dajjal, keluar Ya'juj wa Ma'juj. Dan kata ulama, apabila keluarnya satu tanda kiamat besar, dia macam biji tasbih, dia akan keluar satu, berlaku kiamat. Jangan duk minta nak cepat ke benda ni. Dalam satu hadis Nabi bersifat orang Rom yang menegur perintah. Apakah baik jika menegur perintah itu dilakukan dengan membuka rahsia negara, dari keuangan, keselamatan negara dan lain-lain, seperti dilakukan oleh pembangkang. Ini negara demokrasi dah, kita nak kata. Sepatutnya rahsia-rahsia negara itu tidak didedahkan kepada orang luar. Tapi hari ini ada ke rahsia? Itu ya soalan. Ada ke rahsia lagi sebenarnya? Semua pendedahan-pendedahan yang mari, yang kita ambil dedah ni pun dikorek oleh wartawan-wartawan hari daripada luar. Jadi sebenarnya rahsia sudah tidak ada zaman sekarang ini. Rahsia tidak ada. Bahkan kalau mesyuarat tertutup pun, isu-isu besar negara, belum habis mesyuarat, orang luar dah tahu dah. Dayaul amanah. Dalam hadis, dalam cerita 130 tanda kiamat itu, salah satu daripadanya rahsia dah sudah tidak ada. Rahsia suami isteri pun cerita habis ke orang atas nama testimoni. Cuba tengok buku testimoni. Oh, suami saya dah makan ubat ni baru 2 botol, tapi keadaan sekian-sekian. Ini gila punya isteri. Tak ada benda lain kan nak cerita. Dapat 2 botol pergi ubat, cerita habis suami dia. Nah, itu dia panggil testimoni punya mazhab. Bagaimana kita nak balas cakap orang yang suka mengirim salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di tanah suci? Kalau tengok orang gimana nak salam Rasulullah. Jadi kita kata dia gini lah, kalau saya bawa salam ni lambat sampai, ini post biasa. Post biasa kan, post biasa ni lambat lah, menua dia pergi dulu. Kenapa kamu tak direct terus Allahumma salli ala Muhammad dalam solat kita, assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, itu terus sampai. Allah dah lantik malaikat, dia panggil innalillahi malaikatan sayyahi. Allah Ta'ala mempunyai malaikat peronda. Kerja dia bila ada orang bersalam, Nabi kata siapa dia bagi salam kata raddallahu ruhi, Allah Ta'ala hantar balik ruh aku ni, aku jawab salam direct pergi. Jadi tak payah kita duduk post lah, senang. Hantar online yang mudah. Bahasa sekarang ni panggil online yang mudah. Sama juga bila kita nak kirim Fatihah ke Nabi.
ila hadratin Nabi Mustafa. Ya, hantar Fatihah pula ke Nabi. Tak payah hantar Alhamdulillahirabbil alamin bismillahirrahmanirrahim itu pahala direct dah sampai ke Nabi. Sebab Fatihah ni mari daripada siapa? Allah bagi kepada Nabi, Nabi ajar sampai kepada kita. Kita baca Fatihah ni melalui mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua yang kita buat kebajikan sampai kepada Rasulullah tanpa kirim-kirim, tak payah. Jadi kalau orang kirim kata gini lah, awak berat ya saya, beli lagi barang lagi ya. Kok berat ya, tapi adalah kita tidaklah larang terus, kerana ada sebagian ulama mengatakan, sebahagian ulama salaf ada juga yang mengatakan salim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tapi janganlah menjadi adab budaya, memadailah kalau kita salam di sini telah sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma timbul soalan, boleh tak kita salam pada waktu malam? Nah, ini soalan. Boleh tak? Ada seorang penceramah di Indonesia, dia ceramah di Mekah. Baru ni ada dengar di Indonesia ada juga. Tuan-tuan, ni jemaah saya cerita ni. Ada dia dengar orang penceramah dia kata, tuan-tuan, jangan pergi bagi salam ziarah kubur Nabi waktu malam. Jemaah sekejut. Kenapa? Boseh. Dia kata kita bagi Nabi istirahat. Istirahat pula dah. Saya jemaah cakap dengan saya kata, Masya Allah, dia ingat Nabi ni macam ayah dia ke? Mau istirahat. Pasal itulah ayah di hospital. Adakah waktu melawat ke hospital? Bukan semua waktu nak pergi. Kita bagi salam sini Malaysia tengah hari kan. Orang negara lain malam. Kita siang Madinah malam, negara lain cerah. Mana ada waktu rehatnya? Itu Allah tak, benda-benda yang ghaib, fi alimil ghaib, alamil ghaib di tangan dia, pak campur tangan kita. Bagaimana Tuhan Nabi jawab, bagaimana Tuhan nak hantar balik, itu cerita Allah Azza wa Jalla. Jangan-jangan. Bagaimana para ustaz yang menyampaikan ceramah agama dengan cara melayukan, dengan cara melakukan, menarik perhatian. Tak tahu saya nak kata macam mana. Setengah pendakwah ni kata faqidu syai' la yu'ti. Kadang-kadang orang yang tak ada benda, dia tak nak bagi benda. Jadi dia pandai berlagu je lah. Dah. Saya dengar 2-3 YouTube. Berlagu dia pada awal sampai ke akhir. Nak kutip, nak tulis, mana hadisnya, mana Qurannya, mana kata-kata ulama, tak jumpa. Jumpanya lagu tu lagu ni. Keluar belakang atas dunia. Ustaz pun ada, P. Ramli pun ada. Jadi nampak, biarlah, dah dia boleh berlagu-berlagu, kita seorang tak sedap, terus ada kacau orang. Isu riwayat wanita tergantung pada rambutnya dalam neraka. Dikatakan riwayat Bukhari Muslim, tapi setengah ulama tidak terima, katakanlah palsu. Komen ustaz, kita mengatakan wanita wajib menutup aurat, itu jelas. Tapi nak sabitkan dengan hadis-hadis itu yang agak masalah kita. Hadis Isra Mi'raj panjang, yang Nabi tengok dalam mimpi dia. Mimpi Nabi sah, mimpi orang lain jangan cerita. Tapi kadang-kadang kita bercampur kau habis, pergi ambil hak ni, pergi ambil dalam Isra Mi'raj, Nabi tengok dalam neraka. Jadi hadis itu menjadi palsu dengan sebab jalur yang digunakan tidak mengikut saluran sanad yang diriwayatkan oleh imam hadis. Kerana itulah saya ingat waktu saya duduk layan kerana masyarakat kita, bila keluar hadis palsu, orang hantar ke saya. Kita pun ambil, suruh ni pemuda-pemuda Islam ni, kata kamu kan tulis itu palsu. Jadi sampai selalu lah palsu, hadis-hadis pelik-pelik. Lepas tu saya pun tak larat dah banyak sangat. Sekarang ni kita buat satu projek. Tuan-tuan boleh bersama dengan saya insya-Allah. Nama dia projek ini Balighu Anni. Balighu Anni ni kita cuba nak menyampaikan maklumat-maklumat. Jadi kita lantik pemuda-pemuda ni, suruh dia buat stiker ataupun poster hadis-hadis yang sahih, kata-kata ulama, sebarkan melalui alam maya. Ini satu lagi projek, kita keluarkan CD macam ni, 10 siri MP3 Abu Anas ni, kita bagi kepada orang yang sebar itu. Contohnya RM3 satu, mana dia boleh ambil 100 kopi, bayar 300, dia boleh bagi pada siapa-siapa dia nak. Jadi nama lajnah kita ni Lajnah Balighu Anni.
Kan Nabi sebut dalam hadis kan, balighu anni walau ayah. Jadi kita nak menyampaikan lah. Jadi oleh kerana saya yang buat, jadi saya pilih CD saya lah dulu. Ada orang komen, ustaz penceramah lain, kata dia buat lah juga. Kalau tidak, kerja saya dulu ni bahak orang lain letih lah kita. Buat nak abuah nak sendiri, hal ni pun tak habis-habis lagi. Kenapa? Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang nak bersama dalam tajuk ni, tengok dalam web tu, dalam Facebook tadi, balighu anni, ada nombor akaun dan ada senarai-senarai dalam Darut Taibah tu, senarai CD yang kita nak. Oh ustaz, saya nak CD MP3 41 cerita apa ni, syarah pada perisai Muslim, nak yang kita belajar sini. Jadi boleh pilih CD dan boleh pilih berapa nak 1000, kita buat 1000. Dia nak bagi sendiri, ambil. Dia tak nak bagi sendiri, suruh pemuda-pemuda kita ni bagi. Waktu-waktu ada kuliah, ada ceramah, dia bagi. Jadi itu sajalah dakwah kita ya. Nak lawan tak boleh, kita boleh sebarkan setakat mana kemampuan yang kita ada. Hari ni letih lah kalau kita semua benda mari duduk palsukan dia, susah kita. Baik kita keluarkan yang sahih. Ini yang paling masyhur sehari dua ni, viral ke apa dia panggil, budak-budak panggil apa dia panggil, viral. Allah Akbar, ada sibuk banget. Kita pun kena mengaji bahasa-bahasa Facebook ni. Apa dia kata? Viral. Berbagai molek. Kalau tidak tak payah dia. Apa soalan yang paling masyhur? Menikah tapi berzina. Lah, letih kita. Saya tengok Jakim dah ada Facebook dah sekarang. Hebat dia. Jadi dia ambil fatwa-fatwa lama, dia pun buat poster juga, dia letak di Facebook. Undang-undang Malaysia berdasarkan mazhab Syafi'i, sah perkahwinan tersebut, sah perkahwinan, tak ada zina lagi lah. Tapi anak tu tetaplah anak zina. Yang dia kahwin itu sah. Ni tidak ni. Ada orang menggigil tanya, betul ke ustaz ni? Betul kata. Kata mu ni macam tanya betul je, seolah-olah macam cerita dia je. Dia kata, yalah saya susah hati ni. Kata kenapa susah hati? Jadi kita pun tak tekan lah, mu sendiri lah kok lagu tu. Ini mencelarukan masyarakat. Jadi benda-benda macam ni pihak kerajaan pun kena jawab, pihak kita pendakwah pun kena menangani masalah. Kalau tidak, kesian kepada masyarakat yang baik. Jadi cerita rambut tadi memang masalah. Adakah ada amalan? Ada satu lagi ni, mana-mana isteri. Ni dengar ni, orang isteri baru-baru lama-lama dengar belakang. Mana-mana isteri yang buat air kepada suami dia, diampunkan dosa dia banyak mana? Tak simpan poster tu. Rugi kamu muslimat ni tak simpan. Ini hadis palsu. Kalau tidak Allah senangnya muslimat dah. Kita laki-laki pun bercita-cita nak jadi wanita, sebab nak jadi isteri. Buat air saja pun dah jadi bau. Lupa mana dalam telefon saya ni ada. Ustaz dia terjawab lah. Kata letih dah aku nak jawab. Cerita tu nampak karut sangat. Isteri yang buat air kepada suami dia boleh pahala banyak mana? Puasa setahun. Seolah-olah dia berpuasa setahun. Hak malah dah puasa sunat. Dia pakai tak puasa sunat dah, pakai cukupnya buat air, mari cabar ke suami, bang ni setahun dah ni pahala. Oh sukanya lah dah. Suami kembur perut minum air dah. Kena 5 cawan sepagi nak 5 tahun dapat pahala. Apa lagi baca? Makanan yang dengar ni. Dengar. Suaminya lebih baik dapat seperti mengerjakan haji dan umrah. Makanan yang isteri buat lebih baik daripada pergi haji dengan umrah. Mati tak buat haji lagi. Baca nak dengar. Bagi junub si isteri disebabkan jima oleh suaminya, lebih baik baginya daripada mengorbankan 1000 ekor kambing sebagai sedekah kepada fakir miskin. Tak payah pergi dah. Pakai kira mandi je lah. Cerita macam ni boleh percaya masyarakat kita, subhanallah. Tapi ini tak. Baiklah, saya pun tak nak banyak habiskan masa banyak kita ni, tapi lama tak jumpa dengan kita, panjangkan sikit. Apa lagi soalan yang pelik-pelik tanya? Adakah ada amalan beri salam depan makam Sayyidina Umar? Yalah, kalau kita berhadapan tu memang kita salam. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah. Dia kata-kata yang biasa. Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Abu Bakar, Assalamualaikum ya Khalifati Rasulillah, Assalamualaikum ya Thaniyal Khulafa. Contohnya pada Sayyidina Umar. Itu memang ulama-ulama salaf bila dia pergi. Tetapi kata Imam Malik, jangan menjadi adab setiap lepas sembahyang mesti pergi salam. Tak. Jadi kalau kita mari masuk masjid, macam kita orang mari luar ni, pergi bagi salam kepada Nabi SAW. Itu tidak menjadi masalah. Pernahkah kisah tangan pemudi jenazah melihat pada penzina di zaman Malik? Banyak cerita ni, banyak lah. Ini termasuk dalam cerita Israiliyah Melayu ni. Jadi saya rasa ada lagi soalan, sila.
tak adalah. Jadi sekian dulu perbincangan kita pada hari ini. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita taufik hidayah, dapat meneruskan lagi agenda dakwah kita dan pelajaran kita untuk menyampaikan setakat mana yang kita mampu kepada masyarakat. Sekian, aqulu qawli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.